So, Assalamualaikum. Arif, kita baca doa dulu boleh Arif? Boleh ibu. Okey, semua kita akan dengarkan doa dari Muhammad Arif Fikri bin Muhammad Fauzi dari 5 UKM. Okey Arif. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين آمين يا رب العالمين. Okey, terima kasih Muhammad Arif Fikri dari 5 UKM. Okey, penceramah hebat kita pada hari ini ialah Encik Azman bin Saad. Dulu Azman Rizki masa datang sekolah kita mula dulu. Lepas tu dah masuk TV ni, dah tukar lagi glamour Azman Saad. Okey, kalau awak tengok di TV, selalu Cik Azman akan ke udara untuk slot matematik. Okey, Cik Azman sekarang adalah sebagai GKMP di Sekolah Menengah Puncak Alam 3. Okey. Dan Encik Azman sangat berpengalaman dalam menyemak kertas, dalam membuat modul PTRS. Cik Azman adalah salah seorang daripada juri juga yang membuat soalan dan penulis buku matematik, pelbagai buku yang kita guna pun, dan sebagai guru inspirasi ikon Didik TV, jurulatih utama, kebangsaan untuk soalan kebat matematik, dan pernah menerima anugerah cemerlang. Dan pelbagai anugerah telah Cik Azman dapat dan sangat hebat, dan juga buat novel. Wow, Cik Azman sangat romantik, mesti jiwa romantik sangat. Mesti isteri dia seronok mendapat suami romantik. Dan jurulatih tenis. Wow, dahsyat tu. Okey, Cik Azman pernah berceramah untuk slot matematik ni dah beratus sekolah. Dah beratus sekolah. Dan Cik Azman kaya. Okey, so Cik Azman silakan, saya persilakan Cik Azman untuk seminar matematik, soalan bocor sikit lah, SPM. Okey, Cik Azman melawak je tau. Okey, so Cik Azman silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Rabbi syrahli sadri wassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada Cikgu Rohaiza. Sama macam tahun-tahun sebelum ni juga. Bercerita tentang saya ni hebat benar. Takut saya dengar. Tapi happening betul lah. Alright, so terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kepada Cikgu Nur Asiyah yang menjemput saya. Dah seminit lah yang kita raikan seminit lah. Bukan cikgu kita. Kita tak tepi. Yang kita raikan lah anak-anak calon SPM 2021. Anak-anak tikus makmah negara. Yang mana anda adalah tikus makmah negara, yang mana anda adalah pemula kepada semua yang baru-baru dalam pendidikan negara kita ni. Format baru, syllabus baru, semuanya anda adalah pemulanya. Sekejap saya nak share screen. Harap line kita pagi ni okey lah. Alhamdulillah, harap begitulah. Alright. Boleh nampak slide saya nah? Slide saya boleh nampak ya? Nampak? Alright. So hari ni 14/9/21, 8.30 pagi hingga 10.30 pagi, slot saya yang ke-58. Sejak saya berceramah bulan 6 hari tu, ini hari ni dah 4 bulan, saya sudah bersama dengan 58 buah sekolah.
Okey, dia masih banyak nak pergi lagi. Alright, masih lagi mengekalkan nama Azman Rezeki, tak tukar nama. Okey, alright. Cuma dekat DTV tu dia kena guna nama sebenar. Tak sesuai dia kena guna nama Azman Saad tu. Okey, alright. Okey, terima kasih dah banner yang cantik. Okey, kita baru saja menyambut bulan kemerdekaan 31 Ogos hari tu, hari Selasa, tapi saya selalu cakap pada anak-anak murid saya, rakan guru saya kata 31 Ogos ni penting kepada Malaysia, tapi pada saya tak berapa sangat. Saya lebih pentingkan hari yang berikutnya tu. Okey, saya ada yang bertanya, kenapa cikgu? Kenapa mereka tak penting? Saya kata penting mereka ni, tapi tak terlalu penting pada saya. Dan saya lebih pentingkan hari yang berikutnya. Kerana apa? Kerana pada hari keesokan hari itu, orang tua berambut uban, bermisai uban ini adalah menyambut hari kelahirannya. Saya lahir sehari selepas merdeka tu. Mak saya nak keluarkan saya hari merdeka, saya kata saya tak nak keluar, saya nak keluar hari lain. Saya tak nak Malaysia sambut merdeka, saya pun lahir. Jadi orang sambut hari Malaysia je, tak sambut hari jadi saya. So lebih kurang itulah cerita dia. So hari Rabu hari tu genaplah umur saya 43 tahun. Masih muda walaupun sudah beruban dan bermisai uban semuanya. Tak ada masalah. Okey, nama saya tadi Cikgu Zara cakap tadi, nama saya adalah Azman bin Saad, SMK Kuala Selangor. Okey. Tagline daripada mula bekerja sampai sekarang itulah dia. Matematik itu kacang. Okey, alright. Dan saya baru juga berpindah sekolah. Saya baru berpindah sekolah dari SMK Kuala Selangor sebagai seorang guru biasa sahaja. Kemudian dapat surat arahan pertukaran. Okey, saya ditukarkan. Tiba-tiba saya ditukarkan. Dihantar ke SMK Puncak Alam 3 sebagai guru kanan sains dan matematik. Okey, jadi saya baru berkhidmat di sana lebih kurang dalam 2 minggu itulah. Okey, selaju yang mana sebelum selajukan. Okey, bahan slide ni semua ni saya akan beri kepada cikgu kamu nanti. So boleh ulang tengok dalam grup nanti apa semua kata terlepas ke tak apa boleh ulang balik tengok. Sebab saya mungkin cakap laju lah. Yes, alright. So yang ni benda dunia saya lajukan, tak apa. Tahun lepas saya berhenti separuh jalan. Saya menolak semua jemputan ceramah selepas sekolah yang ke-31 kerana bukan sebab apa, sebab bila PKP diumumkan, kita terpaksa buat secara online, Google Meet apa semua ni. Waktu itu rumah sewa saya tidak ada line. Nak bercakap, nak bermesej semuanya kena duduk tepi tingkap. Hulurkan tangan keluar tingkap baru dapat line satu. Boleh balas mesej. Nak buat Google Meet memang tak boleh. Jadi saya terpaksa menolak semua. Selepas yang ke-31 tu, saya tolak semua jemputan tersebut. Bukan tak nak bantu, tetapi kerana faktor capaian internet. Dan tahun ni bulan 12 hari tu, saya pindah rumah ke dalam bandar sikit, adalah line. Jadi bila ada line ni, saya beranikan dirilah menerima jemputan secara Google Meet begini. Alhamdulillah setakat ni okey lah. Hari tu pun mula dulu asyik putus-putus saya bila saya gunakan Wi-Fi Yes. Saya potong Yes. Saya ambil Celcom plan apa Celcom kan. Alhamdulillah setakat ni laju dan selesa pakai. Okay, alright. Dan jadual semua busy lah setakat ini. Saya sudah menerima jemputan ke 93 sekolah dan ini adalah yang ke 57, 58 saya tak ingat dah. Okay, so masih banyak lagi to go lah. Alright, ingatan kepada rakan guru, kepada anak-anak murid semua tentang COVID ni. Okay, masih belum nampak lagi jalan penyelesaiannya lah. Walaupun kes turun naik tapi masih lagi berstatus 5 angka. Jadi ingatanlah pada diri sendiri dengan rakan-rakan guru semua, COVID ini dia tak macam harimau. Kita nampak kita boleh lari. Tak macam longkang kita nampak kita boleh lompat. Ataupun tak macam lori kita nampak kita boleh elak. Senang kita nak selamatkan diri. Tetapi COVID tak macam tu. COVID ni kita tak nampak dia dan kita tak nak dia. Tetapi dia nampak kita dan cari kita. Asal kita leka saja, dia akan datang pada kita. Macam-macam variant sekarang ni ada. Jadi sama-sama berhati-hatilah menjaga diri masing-masing. Ikutlah SOP dulu. Orang kata SOP ni menyusahkan. Tak apalah, biar susah sekarang, asalkan kita senang-senang kemudian. Bagi yang dah cukup 2 dos, Alhamdulillah. Boleh masuk ke sekolah tak lama lagi. Bulan 10 katanya, surat khabar semalam, Menteri Pendidikan kata 13.10 mesti akan buka sekolah. Dia kata, tak ada nak ubah-ubah kata. So, 3 hari bulan akan buka sekolah untuk fasa 2 dan fasa 3. So, kita fasa 1 tak buka lagi lah. Tapi untuk fasa 2, akan buka 13.10 dia kata. Untuk sekolah-sekolah kelas peperiksaan. Untuk fasa 3, dia akan masuk secara berperingkat. Kepada guru-guru yang tak vaksin, tak boleh mengajar kat sekolah. Itu arahan yang kata dah. Guru-guru yang ada 2,500 guru yang tak vaksin ni, mereka tak boleh mengajar dalam kelas dan tak boleh berdepan dengan budak-budak. Dia ada tugas lain. Tak tahu macam mana cara. Itu tak ada. Kepada anak-anak yang belum divaksin lagi, bersabarlah, akan dapat juga nanti ya. Semua calon-calon perusahaan SPM, STPM akan dapat vaksin nanti. Sabarlah. Minta ya.
Okey, doa ni saya bagi masa lebih kurang dalam 10 saat untuk baca lah. Baca sekejap juga lah. Okey, kita mulakan pagi ni dengan bacaan doa. Okey. Ya Allah, ya Tuhan kami, segarkanlah minda kami, celikkanlah mata kami, teguhkanlah diri kami untuk kami mengikuti bengkel pada hari ini dengan lancar supaya kami boleh ilmu, manfaat dan kebaikan daripadanya. Sesungguhnya matematik itu kacang dan kemudian A+ dalam SPM nanti. Makbulkanlah kami. Yang dapat baca slow-slow tu kena touch up lagi bagi laju. Okey. Pagi ini macam biasa saya ke mana-mana saja. Saya akan mulakan pagi-pagi ini dengan menguji kebijakan pelajar-pelajar di sekolah yang saya berceramah. Okey. Pagi ini saya harap adalah yang bijak. Okey. Pandai itu ramai. Nak cari yang bijak. Okey. Soalan saya mudah sahaja. Berapakah jisim bagi 500 ekor tupai? Okey, siapa dapat jawab? Okey, berapakah jisim bagi 500 ekor tupai? Okey, keluarnya adalah berfikir di luar kotak. Okey, siapa dapat jawab boleh on audio bagi tahu jawapan. Ada ganjaran dia untuk pagi ni. Okey, berapakah jisim bagi 500 ekor tupai? 30 saat saja sebagai peluang untuk mencuba jawab. Silakan. Dua 20 saat. Okey, ada nak menjawab? Silakan. Boleh on audio, boleh tulis kat mesej. Berapakah jisim bagi 500 ekor tupai? Keluarnya adalah berfikir di luar kotak. Sepuluh saat yang terakhir. 9. 8. Ni kelas pandai ni. Tak ada yang bijak. Okey. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Tak ada Okey. Jawapannya ialah tak ada yang balas mesej, kat mesej pun tak ada. Okey. Jawapannya ialah 1000 pi. 1000 pi. Kenapa 1000 pi? Ini adalah tupai. Tupai, okey. 2 pi. 2 pi. Alright, jisim seekor tupai adalah 2 pi. 2 pi. Jadi kalau 500 ekor tupai, maka dia adalah 1000 pi. Okey, itu jawapannya. Okey, keluarnya adalah saya kata tadi, berfikir di luar kotak sedikit. Okey, jadi berhati-hati dengan soalan untuk ini. Contohnya beginilah. Okey, sekali pandang nampak macam soalan ni macam salah saja kan. Tak cukup maklumat saja. Okey, tapi sebenarnya dia ada maklumat. Tetapi terlindung di sebalik perkataan, sebalik gambar raja. Okey, itulah bentuk soalan SPM nanti. Okey, ada satu part nanti anda akan berhadapan soalan-soalan yang lebih kurang macam ni. Okey, soalan itu ada tapi seolah-olah macam tak betul, tak lengkap, tak cukup maklumat. Sedangkan benda tu ada, cuma kita kena fikir lebih sikit dari kebiasaan. Okey, format baru nanti ada soalan macam tu. Bersiap sedia. Okey, tak apa terlaju. Okey, ni saya laju dah sebab tadi Cikgu Zaza dah cerita macam-macam tentang saya tadi ya. Okey, cuma soalan utama sini ialah saya ini memang tak terfikir nak jadi cikgu sebelum ni. Okay, tapi jadi cikgu juga kenapa? Kerana mak saya beli borang, mak saya isi borang, mak saya hantar borang. Dan tiba-tiba dapat surat tawaran, saya pun terima je lah. Sebab tak nak kecewakan hati mak ayah, saya terima jadi cikgu. Rupa-rupanya bila jadi cikgu ni seronok. Okay, kerana dapat peluang pergi merata-rata tempat. Nak saya pergi sendiri ke negeri, ke Kedah, Negeri Sembilan, Sarawak, Sabah semua, saya takkan pergilah. Saya rasa. Okay, saya akan fikir 2-3 kali kosnya apa yang macam-macam. Tapi bila saya jadi cikgu ni, saya dapat peluang pergi ke sana ke sini. Okay, dengan cara begitulah. Tukar tempat kerja, okay, berpindah sana sini, saya dapat peluang. Okay, kemudian dapat berkongsi ilmu pula. Saya rasa sangat bergembira bila mana saya dapat mengajar anak murid daripada yang tak tahu apa-apa. Tiba-tiba saya latih dia, ajar dia. Bila exam dapat lulus. Dapat A, dapat B. Saya sangat gembira. Okay. So budak-budak pun berterima kasih. Saya rasa sangat gembira benda tu. Walaupun kita penat sedikit, tak apa. Cikgu-cikgu ni rasa penat sikit, tak apa. Kita rasa terbalas, okay, tertebuslah kesakitan, kesukaran kita tu dengan mendengar anak-anak murid kita gembira. Okay, dan saya dapat berkongsi ilmu dengan anak murid, dengan rakan guru semua, saya rasa seronok. Dan
juga dapat marah anak-anak, okey, dapat marah, dapat rotan budak-budak, seronok. Okey, dia tak terfikir dia bonceng cikgu. Itu sebab dia. Okey. Alright, sikit lagi. Saya dulu tak pandai ya anak-anak semua ya. Saya dulu sekolah dekat sekolah menengah sains Teluk Intan. Walaupun saya SBP, seperti orang kata SPM mesti straight A patutnya kata, tapi saya tak dapat straight A. Saya dapat 1A saja masa tu. Okay, 1A, yang lain tu semua B. Okay, waktu tu. Okay, tahun 95. Tapi result begitu waktu itu masih lagi berpeluang masuk matrikulasi. Saya masuk matrik. Kalau awak semua nak masuk matrik, at least kena ada mesti ada 5A lah sekarang ni. Okay, tapi saya 1A lah saya dapat masuk. Okay, masuk matrik. Dari Perak pergi Kedah. Kemudian habiskan degree pun kat sana, ambil ijazah kat sana. Kemudian sambung belajar lagi ke maktab perguruan dekat Pahang pula. 2002. 2003, ketika awak dalam perut ibu awak, saya sudah keluar bekerja. Okay, saya bekerja dekat Sarawak 6 tahun. Kemudian pindah ke negeri Kedah balik 3 tahun. Kemudian berkahwin dengan orang Negeri Sembilan. Okay, dapat anak, dapat rezeki anak. Dinaikkan pangkat jadi ketua bidang. Dihantar ke Sekolah Menengah Agama Datuk Haji Tan Ahmad Simpang Durian Negeri Sembilan. 5 tahun di sana rasa bosan. Seletak jawatan, sepindah. Okay, masuk ke Selangor. SMK Kuala Selangor. Selepas 3 tahun, saya serahkan jawatan saya balik kepada kementerian. Dia bagi balik kepada saya. Okay, selepas 3 tahun saya dihantar semula ke SMK Puncak Alam 3. Bermula 15/8 sebagai ketua bidang semula. Okay, saya dah buang dah hari tu dekat 5 tahun lepas saya dah buang, 3 tahun lepas saya dah buang dah. Tapi dia bagi balik kepada saya. Okay, alright. So sekarang ni saya berada di SMK Puncak Alam 3 sebagai guru kanan sains matematik. Okay, dan saya suka menerima modul, sangat suka. Okay, sebab apa? Sebab nak suka berkongsi ilmu dengan anak-anak murid, dengan guru-guru. Dan tahun ni saya menggunakan nama-nama pokok pula. Okay, sekarang ni saya dah keluarkan pokok kaktus, pokok teratai, pokok tulip. Okay, sedang menulis pokok dahlia dan juga pokok kekwa. Dan juga pokok mawar sedang menulis. Okay, sikit hari lagi akan keluar lah tu. Kekwa dan dahlia akan keluar dulu. Okay, saya juga Alhamdulillah, walaupun saya cikgu matematik, saya juga boleh menulis cerita-cerita cinta. Okay, sekarang saya seorang novelis. Okay, nama pena Tiana Aresha. Tak ada kaitan dengan Azman Saad pun. Tak ada kaitan dengan Azman Rezeki. Okay, kenapa guna nama perempuan? Syarikat kata nama lelaki tak laku bukunya. Jadi guna nama perempuan. Saya guna nama Tiana Aresha. Aresha itulah Azman dan Batrisha. Anak saya yang pertama. Buku yang kedua saya guna nama Adriana Aresha. Sebab apa tukar nama? Sebab syarikat lain, syarikat lama tak benarkan saya guna nama Tiana Aresha tu. Jadi saya guna nama lain, Adriana Aresha. Adriana tu anak saya yang kedua. Aresha tu masih lagi anak saya dengan anak saya yang pertama. Okay, bisa cuba guna nama saya sendiri, Azman Rezeki. Okay, bila saya tengok dalam grup Mat tu, ramai orang join grup saya fikir, oi, nama aku kuat ni kan. Cuba guna nama sendiri. Akhirnya, buku tak berapa laku. Okay, alright. Okay, itu cerita je lah. Dan setakat ni, Alhamdulillah saya sudah muncul di TV lebih kurang dalam 13 kali. Okay, dapat muncul dekat slot Didik TV, slot Teroka, slot Mahir, slot Trust, slot Sukses, semua saya pernah masuk dah lah. Okay, alright. Pernah masuk dalam MHI juga waktu awal tahun hari tu, bulan 2 hari tu. Pernah keluar kat TV. Okay, di situlah saya diberikan julukan, diberikan nama, okay, Cikgu Azman, Guru Inspirasi. Okay, Guru Ikon Didik TV. Okay, saya diminta oleh Didik TV and CV7 semua, waktu saya pergi ke mana-mana, tolonglah gunakan nama Azman, Cikgu Azman Saad, Guru Inspirasi dan Ikon Didik TV. Dia kata, mudah-mudahan bila kita tengok, bila anak murid tengok nama itu, jenama tu, nama cikgu, mereka pun nak berminat untuk tengok Didik TV, join Didik TV. Itu sebab dia. Okay, kalau boleh saya tak nak guna. Sebab apa? Sebab pada saya, di luar sana tu, lebih ramai lagi guru-guru yang hebat-hebat, yang ada kejayaan di peringkat antarabangsa, okay, peringkat kebangsaan. Tapi saya yang dapat peluang itu. Okay? Sedangkan saya ni hanyalah sekadar, siput babi di tepi pasu sahaja. Tapi saya dapat peluang itu. Jadi saya masih anggap lagi diri saya sebagai orang guru yang biasa-biasa sahaja. Okay? Walaupun dapat peluang, begitu, itu pada saya adalah hanyalah kebetulan saja. Patut Ibu Zaza masuklah ni TV ni patutnya. Okay, saya jemput dia, saya ajak je. Dia tak nak masuk kot, dia malu. Okay, alright. Okay, anak-anak murid semua ya, guru-guru. Di dalam kelas kita, okay, sedar atau tak sedar anak murid-murid semua, anda akan perasan ada pelbagai jenis pelajar dalam satu kelas tu. Walaupun kelas pandai. Okay, apatah lagi kelas hujung lah. Okay. Ada 5 jenis pelajar dalam sesebuah kelas tu. Yang pertama contohnya ialah, okay, contoh kita masuk dalam kelas kita tanya, weh, tahun ni agak-agak siapa juara EPL? Mesti akan ada yang terus cakap,
Chelsea, Arsenal, okay, Liverpool, MU, City, okay, Wolf dan sebagainya. Okay. You main sebut je. Okay, itu adalah golongan pelajar pertama. Sama macam ni. Okay, je. Kalau saya masuk dalam kelas saya pergi ceramah mana, saya tanya. Okay, agak-agak sekali pandang, berapakah umur saya? Okay, saya tanya begitu ya. Mesti ada pelajar yang akan terus cakap je. 50, 60, 70. Ada yang cakap 100 pun tak ada masalah. Okey, saya sebahan tu. Okay. Ada yang cakap 18. Saya kata jangan puji muda sangat. Okey, alright, begitu. Ini adalah golongan pelajar yang pertama. Iaitu yang mana cikgu tanyalah apa pun soalan, mereka akan terus jawab. Betul salah, letak tepi. Okey, golongan ini golongan yang menghidup suasana kelas, suasana bengkel. Tak ada dia orang ni sunyi kelas tu, sunyi bengkel tu. Okey, golongan pelajar pertama. Yang kedua adalah kita bagi maklumat yang minimum aja. Saya dah hidup di muka bumi ini selama 15,413 hari. Okey, akan adalah golongan pelajar yang kedua. Dapat maklumat begini, dia pun pandang kiri kanan tengok. Kawan-kawan aku tekan kereta, dia tekan apa ni? Aku pun tekan kereta. Okey, itu adalah golongan pelajar yang kedua. Yang mana dapat maklumat minimum, mereka cuba cari jawapan. Walaupun sebenarnya mereka tak faham pun apa yang mereka buat. Tak tahu apa yang kena buat, apa yang perlu dibuat, apa tak tahu. Tapi dia buat juga kerana nak ikut jejak langkah kawan sebelah yang tahu. Okey. Golongan yang ketiga adalah golongan yang mana mereka dapat maklumat minimum ini dan mereka tahu apa perlu dibuat. Dan mereka buat dan dapat jawapan betul. Ini adalah golongan yang paling bagus sekali. Okey. Walaupun maklumat itu minimum sahaja, mereka tahu nak buat apa dan mereka dapat jawab dengan betul. Okey. Golongan yang keempat adalah golongan yang mana kita panggil golongan yang memerlukan maklumat tambahan. Saya bagi lagi. Okay. Saya lahir tahun 78. Bagi IC lagi. Ini IC saya ni. Okay. IC nombor 4 hilang. IC nombor 5 kan saya nak cuba rosakkan juga. Sebab saya benci tengok gambar muka sendiri. Huduh sangat. Macam Ipin, macam Upin. Tak nak. Okay. Alright. Ini adalah golongan yang keempat yang mana dapat maklumat tambahan. Mereka tahu apa nak buat. Dan dapat jawapan. Okey, dan golongan kelima kita panggil golongan mesin photostat. Yang mana menunggu sahaja jawapan kawan, menunggu sahaja jawapan guru, dia salin balik. Okey, cikgu tulis salah, dia orang tulis salah lah. Kawan tulis salah, dia orang tulis salah lah. Okey, itulah golongan mesin photostat. Okey, so anda golongan mana? Okey, kita harapkan semuanya berada dalam golongan ketiga tadi. Ataupun sekurang-kurangnya golongan yang keempat. Okey, kenapa perlukan gitu? Kerana sekarang ni, saya cakap awal tadi, soalan SPM kan bentuk gitu. SPM kan ni berbentuk begitu soalnya. Maklumat itu ada tetapi tidak direct. Terlindung di sebalik ayat-ayat, raja, jadual. Okey, itu. Okey? Jadi kena siap sedia semua benda tu. Apa sekalipun, semua orang layak dapat A untuk matematik SPM dan layak untuk dapat straight A SPM pun. Tetapi bergantung kepada sejauh mana kita sanggup berkorban. Okay, so untuk pagi ni setakat ni Alhamdulillah kita ada 80 lebih pelajar. Okay, 80 lebih pelajar ni maksudnya menunjukkan bahawa anda betul-betul lah golongan yang mana nak dapat kejayaan tu. Okay, anda berkorban masa, bangun awal pagi, okay, berkorban masa, berkorban duit untuk beli data internet apa semua tu, okay, untuk join Google Meet hari ni. So, bila anda sanggup berkorban sebegitu, insya-Allah Tuhan akan balas dengan berikan kejayaan yang sepatutnya kepada anda. Okay. Orang yang berjaya ni dia akan cari jalan untuk join juga walaupun susah mana pun. Walaupun kata duit tak ada nak beli data, okay, telefon pinjam mak ayah ke, telefon pinjam kongsi adik-beradik ke. Mereka kalau mereka nak berjaya mereka akan cuba cari kat jalan. Okay, pandailah mereka mengatur. Tetapi kalau mereka yang tak nak berjaya ni, mereka akan cari macam saya alasan lah. Cikgu tak boleh nak join cikgu. Google data habis. Cikgu tak boleh join Google. Line tak okey cikgu. Sedangkan berTikTok, berWhatsApp, berPUBG semua tu okey je, boleh semua. Mantap, laju je kan, lancar je. Tapi bab belajar PDPR ni, macam-macam alasan. Okay, terpulanglah ikut masing-masing. Okay, cuma nak beritahu kat sini lah, kalau kita berkorban banyak, insya-Allah Tuhan akan bagi kejayaan yang banyak juga. Kalau kita berkorban sekadar ala kadar, grade kita pun ala kadar juga. Okay. Tahun lepas adalah tahun terakhir format lama KBSM. Ditutup dengan keputusan yang cemerlang. Okay, waktu diumumkan hari tu, result bulan 5 hari tu, okay, dimaklumkan bahawa result SPM 2020 adalah result yang terbaik sekali sejak 5 tahun ke belakang. Okay, daripada 2015 sampai 2020, 2020 adalah yang terbaik sekali. Menunjukkan bahawa walaupun terkesan dengan COVID, okay, result masih boleh cemerlang. Okay, apatah kita ni sama jugalah kesnya. Kita juga tetap COVID juga. So kita juga boleh cemerlang. Okay, cumanya adalah tahun lepas, tahun terakhir format KBSM. Format lama kita boleh buat agakkan, kita boleh buat andaian dan andaian itu betul. Tetapi tahun ni lain sikit, berbeza sikit.
Okey, dan anda adalah pemula sejarahnya. Okey, awak mula berubah sejak awak sekolah rendah lagi. Okey, awaklah batch yang paling banyak apa kata orang terlibat dengan perubahan pendidikan negara ni. Dari sekolah rendah sampai ke menengah ni lah. Okey, awak guna silibus baru. Okey, KSSR, KSSM. Okey, awak mula silibus format baru. PT3 dulu pun awak mula format baru. Okey, SPM pun awak jugalah pemula pada format baru juga. Jadi anda ada tikus maknanya yang hebat sekali. Okay. Saya yang lahir tahun 78. Saya juga antara yang calon tikus makmal juga. Saya dulu adalah batch pertama yang menduduki PMR. Sekatan 3 menggantikan SRP. Okay. Alright. Dan saya juga adalah batch yang pertama yang yang diamalkan matrik setahun. Degree 3 tahun. Saya juga batch yang pertama KPLI yang setahun juga. Okay, tapi saya taklah seteruk awak. Awak ni format berubah, silibus berubah. Saya hanya berubah format dia dulu. Okay, jadi awak hebat lagi. Jadi kalau bolehlah sebagai pemula sejarah, kita nak buat sejarah yang terbaik sekali supaya sejarah kita tu kekal diingati selama yang mungkin. Okay, jadi sama-samalah kita berjuang, sama-sama kita buat yang terbaik. Mudah-mudahan bila result keluar tahun hadapan, result diumumkan, batch awak juga mencetakkan keputusan yang terbaik sekali. Dan akan menjadi kata orang apa? Sasaran untuk dipecahkan oleh adik-adik selepas ni pula. Okay? Alright. Ni tak payah. Cikgu awak dah cerita banyak tadi. Okay. Saya umur 43. Isteri saya masih muda. Baru 28 umur dia. Okay, beza 15 tahun saya dengan dia. Okay. Dia pernah tanya saya, macam mana saya boleh pandai matematik? Dia kata dia dulu dalam kelas, waktu mat lah yang paling dia tak suka kali. Dia dengan beberapa rakan dia paling benci mat lah, kata. Saya tanya kenapa? Dia kata sebab dalam kelas tu dia kata cikgu mat dia tu hanya bagi perhatian kepada pelajar yang pandai sahaja. Yang tak pandai macam dia and the gang ni, dibiarkan begitu saja. Okay. Terus saya tanya dia, apa itu buat apa dalam kelas tu? Buat bodoh lah, kata. Lukis-lukis, main semak sendiri. Lepas tu kata, itulah sebab dia cikgu tak beri perhatian. Dia tahu dia itu bodoh. Kata, sedarlah dia itu bodoh. Kata, ubahlah diri. Macam nak ubah? Cuba buat latihan yang cikgu bagi. Okay, buka buku, select buku. Tak faham, angkat tangan, tanya. Okay, tunjukkan kepada guru, walaupun kita tak pandai, kita ada usaha nak ubah diri kita tu. Barulah cikgu pun semangat nak bagi perhatian. Ni kalau kita tahu kita tak pandai, kita buat panggil pun panggil tak pandai dalam kelas, memang siapa-siapa tak suka. Okay, cakap gitu, direct ya. Sebab dalam kelas pun saya memang cakap gitu. Okay, saya selalu cakap tu. Di awal tahun, first kali bila jumpa dengan anak manusia, saya akan cakap itu. Terang. Saya kenalkan diri saya apa semua. Dia cakap tahu apa saya buat tahun ni. Dia akan cakap, okay, saya tak kisah kamu bodoh atau kamu pandai. Tak kisah. Kalau kamu rasa diri kamu bodoh, okay, tak pandai, tapi kamu nak belajar, saya double triple lagi nak ajar kamu. Okay, saya nak bantu kamu. Saya sedia untuk berusaha double triple untuk bantu kamu. Tetapi kalau kamu tahu kamu itu bodoh, tak pandai, kamu tak nak belajar, dia pasti mudah ya. Mampu pergi gampar lah. Okay, gagal dulu tu awak, lantak awak. Saya akan sampaikan tugas saya seperti biasa, tetapi dia terpulang pada awak. Awak gagal macam mana pun, saya hanya akan menjawab pada pengetua sahaja. Gaji saya tetap jalan macam biasa, okay, saya punya kerja tetap jalan macam biasa. Tapi kalau awak nak berjaya, sila buat cara orang berjaya. Tak pandai, silalah tunjuk rasa nak belajar tu. Supaya semua orang nampak awak ada usaha nak pandai tu dan kita pun semangat nak mengajar awak. Jawapan saya. Okay. Memang sakit lah dengan itu kan. Tapi itu hakikat dia kan. Kadang-kadang kita kena bercakap terus terang lah. Biar pedih waktu tu. Jadi benda tu betul lah. Okay. Dan saya ada seorang contoh anak murid saya. Okay. Namanya Iman. Muhammad Nur Iman dia. Okay. Dalam kelas tu dia ada nama Nur Iman dan Nur Imani. Kembar lah. Ni Iman ni si adik. Okay, Iman ni tak macam abang dia. Abang dia suka subjek dekat Islam. Dia suka subjek mat. Apa dia buat? Hari-hari dia buat latihan matematik. Okay, saya masuk kelas dia je. Dia terus datang kepada saya. Cikgu, tolong saya buat kertas saya cikgu. Betul tak betul? Okay. Budak-budak dia marah dia. Woi, belajarlah dulu. Relax korang. Dia kata gitu. Okay, dia kan cantas tu. Dia memang gila buat latihan matematik. Okay, waktu cikgu tak dalam kelas, dia akan pergi bilik guru jumpa saya. Cikgu, tolong saya buat latihan saya cikgu. Dan ada tak latihan baru? Saya nak buat kat rumah. Okay, itu je cara dia. Hari-hari dia buat latihan matematik. Okay, dia beritahu saya begitulah. Cik hari buat latihan matematik. Kalau sibuk, dia buat sikit. Kalau tak sibuk, dia buat lagi banyak. Dan dia janji pada saya kata, dia bagi A pada saya kata. Okay, so bila dia buat hari-hari, bila result keluar, budak ni selama dia belajar dekat darjah 1 sampai darjah 5 ni, dia tak pernah dapat B pun. Okay, saya tengok result dia, paling bagus dia dapat B je. C saja. Sebab
semasa dia tingkatan 1. Okay. Trial pun dia dapat E. Tapi dia janji saya bagi A. So bila result keluar, alhamdulillah. Dia tunai janji dia. Dia dapat A. Petang dia datang rumah saya, dia jumpa saya, dia kata, cikgu saya dapat A, Mat. Saya kata, saya tahu dah. Okay. Terima kasih cikgu ajar saya, kata, sebab dia kata sepanjang saya belajar kat sekolah ni, dia kata, cikgu lah yang paling sabar dengan saya, dia kata. Sebab saya tanya ramai cikgu. Tapi ramai cikgu yang mana bila saya selalu tanya, mereka ni macam nak tak nak ajar saya. Tapi cikgu kata, cikgu tetap layan saya, kata. Layan kerana saya. Terima kasih cikgu, ya, kata, saya bagi A ke cikgu. Okay. So mat ini itulah cara dia. Okay. Hanya perlu banyak buat latihan, latihan dan latihan saja. Tak adalah kena buat apa-apa yang pelik-pelik pun. So untuk pandai matematik ni, first kali lah mindset kena positif. Ramai budak fikir mat ini susah. Okay, mat ini tak wajib lulus. So buat ala kadar. Jangan begitu. Okay, sentiasa kena positif. Yang kedua, kena belajar mat ni dengan ada minat yang tinggi dan belajar sesuatu enjoy. Adik saya suka mulakan dengan saya tadi, macam tadilah. Saya mulakan dengan bagi soalan teka-teki, okay, bersembang dulu, tanya apa khabar, tanya cerita-cerita apa-apa. Bila dah ready tengok, baru kita masuk tentang matematik. Okay. Yang ketiga, ada sasaran. Targetlah setinggi yang mungkin. Okay. Kalau boleh target A+, kalau boleh. Okay. Tak dapat A+, mungkin target A saja. Okay. Janganlah target C dan ke bawah. Okay. C ni teruk sangatlah rasanya. Sebab apa? 5 tahun belajar mat dekat sekolah menengah, takkan target C saja kan. Okay, targetlah B dan ke atas. Okay, kemudian latihan yang berterusan. Mat ni dia macam sembayang. Kena buat setiap hari. Boleh kita ingat step dia, kita ingat bacaan dia. Okay, jangan buat sekadar ikut jadual waktu je. Habis jadual, habislah. Jangan begitu. Okay, mat ni kena buat setiap hari. Dan yang keakhir kali lah, bergurulah. Maksudnya kat sini lah, bila kita buat latihan, tak faham, kita buka buku. Topik mana, tengok contoh dan try buat. Tak boleh juga, mesej kawan. Okay, mesej kawan. Contohnya, okay, contohnya Adrina tak faham. Okay, Adrina mesej lah Alia. Alia, tolong aku je Alia, tak faham soalan ni. Alia kata, aku pun tak tahulah macam mana ni. Kau tanya cikgu. Adrina pun tanya cikgu pula. Tanya cikgu, hantar mesej kat cikgu Zaza. Cikgu Zaza tak balas. Okay, tak balas. Dia duduk sibuk kan. Tak apa, tak ada masalah. Buat cara lain. Macam mana? Buka internet, buka YouTube, type topik tu. Keluar. Macam-macam jenis video ada. Okay, cuma tunggu nak tak nak je. Ambil tu. Okay, itu cara kita berguru. Okay, alright. Dan bagi yang dah pandai pula, tolonglah jadi guru. Okay, maksud contoh Alia. Okay, Alia pandai contohnya. Okay, satu hari tu Alisa minta tolong. Alia, tolong tak Alia? Okay, Alia tolonglah Alisa tu. Jangan kedekut ilmu. Okay, jangan ada dalam kepala kita fikir, aku tak boleh ajar dia, nanti dia pandai daripada aku. Jangan. Kawan kita pandai, kita akan double triple lagi pandai. Okay, kalau kawan kita dapat jawab dalam masa 10 minit, lepas tu kita mungkin jawab dalam masa 3-4 minit. Sebab apa? Sebab kita dah terbiasa buat. Okay, terbiasa buat. So jangan kedekut ilmu, jangan simpan ilmu tu. Kawan tanya, ajarlah kalau kita tahu. Okay, kalau kawan kita tanya, tiba-tiba kita tak tahulah, aku tak tahu. Tu. Kawan kita kata, engkau ni udahlah pandai tapi kedekut nak mampu. Tak engkau lah, nanti aspek ni mampu engkau lah. Kata gitu. Okay? Dia cakap gitu sebab dia tak perhatian. Tiba-tiba lah, yang itulah jadi makbukan Tuhan. Mati kita kan. Okay? Alright, so bantulah kawan. Jangan kedekut ilmu ya. Alright, sama-sama kita jadi pandai. Okay, sama-sama kita duduk meja periksaan nanti. Kita dapat jawapan yang sama lah. InsyaAllah itu. Mudah-mudahan. Okay. So, jadi bergurulah dan jadi gurulah. Okay, itu cara untuk pandai matematik. Okay. Jom kita tengok format baru dulu. Sikit-sikit. Okey, format baru bermula bulan tahun ini, 2021. Okey. Ada beberapa perubahan. Okey. Yang pertama ialah kertas 1 objektif, kertas 2 subjektif. 40 soalan, masa ditambah kepada 1 jam setengah. Itu dapatannya untuk kertas 1. Okey, kertas 2 pula berbentuk bertulis subjektif di mana kalau yang lamanya ada format bahagian A dan B saja, untuk format baru ni ada bahagian A, B dan C. Okey, ada bahagian A, B dan C. Yang mana A ni 10 soalan jawab semua berbentuk respon terhad. Maksudnya soalan-soalan yang simple sahaja. Okey, lorikkan, takrifkan, okay, isi tempat kosong, nyatakan benar palsu, ataupun yang soalan-soalan yang mana memerlukan jalan kerja yang ringkas sahaja. Okay, itu adalah soalan bahagian A.
Okey, bahagian B pula ada 5 soalan, jawab semua, 45 markah, berbentuk respon berstruktur dan terhad. Maksudnya jalan kerjanya lebih panjang sikit. Ada pecah-pecah soalan lagi. Okey, tetapi taklah terlalu panjang sangat. Okey, itu bahagian B. Dan bahagian C pula berbentuk respon berstruktur. Okey, dia boleh jadi jalan kerja yang panjang lagi. Okey, 2 soalan jawab satu sahaja, 15 markah. So, kekallah 2 jam setengah untuk kertas 2. Cuma pembahagian topiknya bertukarlah menjadi bahagian A, B dan C. Okey, itu adalah perubahan yang pertama. Okey. Perubahan yang kedua. Dalam kertas 2 nanti akan ada 2 elemen baru yang kita akan uji pelajar, iaitu elemen kemahiran menilai dan mencipta. Okey, band 5 dan TP5 dan TP6 kalau dalam PBD tu. Okey, di mana bersedia, okay, untuk soalan SPM tahun ni akan bertemu dengan soalan macam tupai tadi. Okey, seolah-olah soalan itu salah. Tak cukup maklumat, tak cukup panduan. Okey, macam itulah tahapnya. Bersedia untuk menghadapi keadaan di mana akan jumpa soalan sekali baca soalan macam soalan itu salah. Tak cukup maklumat, tak betul, akan viral nanti. Okey, sedangkan hakikatnya soalan itu sebenarnya maklumat cukup, tetapi terlindung di sebalik ayat-ayat, raja, okay, jadual dan juga pengetahuan kita. Okay, so bersedia dengan keadaan tu. Alright, tu cabarannya lah. Okay, cabaran pertama tadi perubahan format bahagian A, B, C, D tu. Cabaran yang baru diterapkan dalam kertas 2 saja, kertas 1 tak ada. Okay, cabaran berikutnya adalah bermula tahun ini juga, okay, format SPM jadi macam format PT3. Tidak ada topik yang kita boleh ramal. Confirm masuk. Okay. Kalau dulu kertas 2 tu kita boleh beritahu budak-budak kita. Okay, tak apa kalau kamu lemah topik ni, tak ada masalah. Okay ya. Okay, nanti kamu buat topik ni. Kata. Bahagian B kita kata nombor 12 graf fungsi. Okay, nombor 13 penjelmaan. 14 statistik. 15 pelan. 16 bumi. Okay, nombor 1 set melorik. Nombor 2 linear serentak. Nombor 3 kuadratik. Kuadratik. Okay, nombor 4 logik. Nombor 5 garis lurus. Okay, 6 ruang dan lengkuk. 7 keberangkalian. Kita boleh listkan semua 16 tajuk yang akan keluar kertas 2 dan confirm keluar. Itu dulu format lama. Bila format lama ni tak boleh buat gitu. Sebab apa? Sebab dia boleh keluar mana-mana topik yang mana ada dalam silibus kita daripada form 1 sehingga form 5. Itu cabaran berikutnya. Okay, alright. Dan cabaran berikutnya lagi ialah kehebat. Waktu kami bina soalan item SPM 2019 itu untuk SPM 2021, okay, untuk pengetahuan anak-anak murid semua ya. Soalan SPM kita buat 2 tahun awal. SPM 2021 kita buat 2019 itu. So SPM 21 nanti bila buka soalan ni, jangan terfikir akan jumpa soalan tentang COVID. Takkan jumpa. Okay, sebab soalan kita ni dibuat 2 tahun awal. Waktu itu 2019 Malaysia belum ada COVID lagi. So tidak ada soalan tentang COVID untuk SPM 21 nanti. Okay, SPM 2022 nanti ada tentang COVID. Confirm ada. Okay, alright. Okay, so waktu tu kami diberi arahan kata, okay, ada di panel semua untuk SPM format baharu KSSM 2021, lembaga meletakkan kadar kebat adalah sekitar 55%. Okay, 55% kebatnya. Jadi kami pun bina item, buat item yang bertaraf kebat 55%. Lebih separuh daripada soalan kebat. Okay, tapi kami hanya bina item sajalah. Okay, yang pasang item tu orang lembaga perusahaan sendiri. Okay, pegawai tersebut akan ambil soalan baru kami buat tu, dia cek, tengok, dia buang sikit sana sini, okay, dia tambah sikit soalan daripada bank soalan, maka peratus kebat itu akan berubah sikit lah. Tapi dijangkakan sekitar 40 ke 50% kebat tahun ni. Okay, saya menjangkakan lebih kurang dalam 45% lah kebat. Okay, ialah COVID-19. Dan juga kekangan masa. Okay. Saya sebagai seorang guru dengan guru lain pun sama juga. Kami bersimpati sangat-sangat kepada kamu semua. Batch Form 5 tahun ni. Sebab apa? Sebab majoriti masa kamu dihabiskan belajar dekat rumah. Okay. Tak apa COVID juga. Tetapi sekurang-kurangnya abang kakak kamu terlepas, tingkatan 4 mereka 100% bersemuka di sekolah. Tetapi kamu, majoriti masa kamu adalah berhadapan di hadapan laptop. Okay. PDPR. Belajar dari rumah. Okay. Ramai orang
kamu ni habis masa banyak depan laptop, okey, di meja makan, di bilik tidur, atas katil, depan TV, okey, letak handset PDPR tu dekat meja, di tempat lain, atas itu. Okey, cara begitu. Okey. So masa makin suntuk. Face to face masih belum boleh buat lagi. Okey, itu cabaran sangat besar. Jadi nak tak nak sekarang ni, okey, hakikatnya begini. Kalau anak-anak semua nak berjaya SPM 21, anak-anak kena buat kerja double triple lebih daripada kebiasaannya. Okey, kalau anda semua nak berjaya, kena sedar diri, aku kena buat lebih daripada biasa. Okey, kenalah cari jalan bagaimana untuk join Google Meet. Bagaimana dapatkan ilmu tentang subjek tertentu. Sebab nak berhadapan dalam kelas, memang tak dapat lagi lah pada masa sekarang ni. Okay, apatah lagi Selangor ni masih lagi fasa 1 kan. Alright. So, kena usaha. Kena fikirkan jalan. Macam mana untuk dapatkan ilmu juga. Walaupun belajar secara online begini. So, carilah dekat YouTube, dekat Didik TV, okay. Bermesej kawan, berwhatsapp kawan, bergoogle Meet, join lah. Okay. Itu cara kita ada sekali. Okay. Pembelajaran terbaik kali ialah Google Meet tu lah. Okay, cikgu-cikgu mengajar melalui Google Meet, itulah cara yang paling bagus sekarang ni ada lah. Yang paling berkesan sekali. Okay, jadi cubalah usahakan diri untuk hadir selalu Google Meet yang dilaksanakan. Alright. Cabaran berikutnya. Okay, cabaran berikutnya. Kita ada berita baik juga. Okay, kita ada berita baik juga yang mana tahun ini kertas 1 akan lebih mudah daripada tahun sebelumnya. Kerana kita dah ubah pembesaran agihan komposit kesukaran yang mana kalau sebelum ini paper 1 dan paper 2 pemberatan soalannya adalah 5, 3, 2. 5 aras rendah, 3 aras sederhana, 2 aras tinggi. Tetapi bila guna format baru ini kita permudahkan lagi. Kertas 1 kita ubah kepada 6, 2, 2. Maksudnya daripada 40 soalan, 24 soalan adalah soalan yang rendah, yang mudah, yang senang. Sepatutnya kamu boleh skor 24 soalan. 8 soalan lagi aras sederhana yang agak sukar sikit tetapi taklah sukar mana. Okey? 8 soalan. Dan 8 soalan lagi yang betul-betul power lah. Aras tinggi. Inilah akan membezakan murid akan dapat A dan B. Okey? Soalan kalau kita main bola ni, okey, untuk format baru ni, kita letak 6 defender. Okey, 2 midfield dan 2 striker. So kita tak menyerang lah. Maksudnya kita bertahan je. Relax je. Itu cara dia. Okay. Tetapi bila kertas 1 kita mudahkan, kertas 2 kita kena sukarkan sikit. Okay. Untuk mengekalkan komposit ini ialah 5, 3, 2. Maka tahun ini kertas 2 akan lebih sukar sedikit daripada kebiasaan. Kerana kita dah ubah daripada 5, 3, 2 kepada 4, 4, 2. Kalau main bola tu dulu kita letak 5 defend. 3 midfield, 2 striker. Tapi tahun ni kita letak 4 defend. Kita tambahkan lagi midfield daripada 3 jadi 4. Striker kita kekal 2 juga. Maksudnya kita akan lebih menyerang sikit lah untuk kertas 2 ni. Jadi kertas 2 ni ber-100 markah. 50 markah adalah aras rendah. 30 markah aras sederhana. Dan 20 markah lagi aras tinggi. Jadi bermaksud kertas 2 ni sepatutnya setiap pelajar kena dapat sekurang-kurangnya 50 markah. Kerana separuh dari soalan adalah soalannya aras rendah. Senang sahaja. Okay? Bila kita combinekan pemberatan kertas 1 kertas 2 tu, masih kita mengekalkan format lama iaitu 5, 3, 2. Okay? 5, 3, 2. So kertas 1 akan senang sikit tahun ni. Kertas 2 akan sukar. Okay, tetapi kompositnya adalah bila kita sambung gobalkan balik 5, 3, 2. Maksudnya adalah setiap pelajar sepatutnya akan dapat sekurang-kurangnya 50% markah SPM. Sebab separuh soalan daripada aras yang rendah dan senang. 30% aras sederhana memisahkan murid dapat B dengan C dan 20% lagi soalan aras tinggi memisahkan murid dapat A dengan B. Okey. Ada pelajar dan guru selalu tanya saya, Cikgu Azman, kakak kata boleh guna tak? Boleh guna tak dalam peperiksaan? Jawapan mudah ya. Gunalah apa saja kakak kata. Casio, Olympia, itu Jonus ke, gunalah apa pun tak kisah. Gunalah apa saja kakak kata selagi tertulis perkataan saintifik. Gunalah. Okay. Jangan guna kakak kata yang tertulis kat depan tu grafik. Itu tak boleh.
Okey. Grafik tak boleh. Grafik ni lah kita masukkan maklumat, dia akan terhasil graf dia. Cucuk dekat printer, boleh print dekat kereta tu. Itu grafik. Okay, itu tak boleh pakai lah. Okay. Yang lain tu gunalah sesuka hati kamu. Tak ada masalah. Jadi pastikan murid-murid semua ada sekurang-kurangnya satu kalkulator, okay, pen dan pensil, pembaris panjang dan jangka lukis. 5 benda ni kena ada. Okay, kalkulator, pen dan pensil, pembaris, jangka lukis. Itu sahaja yang diperlukan untuk SPM, matematik. Tak perlu buat tambahan lagi lah, tak perlu. Okay? Jangka sudut ke, sesiku L ke, semua tu tak perlu. Okay? Cukup sekadar ada pen, pensil, kalkulator, jangka lukis dan pembaris panjang. Itu sahaja cukup. Okay? Memadai untuk skor A SPM matematik. Okay. Oleh sebab topik-topik tak boleh lagi diramal, semua kita tak nak belajar. Okay, takkan kita nak belajar baca semua topik, mati kita. Contoh gitulah kan. Alright. So kita tengok sini sikit. Berdasarkan analisis yang saya buat, okay, merisik dengan rakan-rakan dekat lembaga peperiksaan, okay, sesama ahli panel apa semua ni, okay, risik kawan-kawan yang ada pengalaman-pengalaman ni, okay, kita pun tengok. Untuk tingkatan 1, kita ada 13 topik. Dari 13 topik tersebut, saya mendapati, okay, tidaklah ada topik-topik yang mana berkeperluan untuk kita uji dalam kertas 2. Jadi saya boleh katakan silibus kertas 1 ini hanya akan diuji dalam kertas 1 sahaja. Itu berdasarkan andaian saya lah, bukan kata confirm ya. Okey. Untuk bab 2, tingkatan 2 pula. 13 topik juga dan saya mendapati ada 4 topik yang mana perlu diberikan perhatian yang lebih sedikit kerana berpotensi diuji dalam kertas 2. Iaitu topik bulatan. Part mengira panjang lengkuk, part mengira hitung sektor luas sektor belorik. Tu. Okey, bentuk geometri 3 dimensi. Itu part yang mana kita menguji pelajar menghitung isi pangkal. Kita menguji tentang mencari sudut antara satah dengan satah ke, garis satah ke. Okey, itu. Transformasi isometri, menguji tentang mencari image bagi putaran, translasi, okay, pantulan itu. Dan graf fungsi. Okay, kemarin kita melengkapkan jadual, melukis graf. Okay, graf kubik, graf kuadratik, graf resiprokal, okay, dan mencari maklumat lah daripada graf tersebut. 4 topik yang mana perlu diberikan perhatian yang lebih sedikit kerana berpotensi diuji dalam kertas 2. Nak kata confirm tu tak ada juga, tapi saya rasa mesti adalah topik-topik ni. Sebab apa tak? Sebab begini. Bila format baru ini, bank soalan kita masih lagi format lama. Jadi kita tak nak kita akan guna pakailah soalan yang sedia ada ni. Cuma kita adjustkan sedikit supaya jadi up to date. That's why saya kata yang kuning-kuning tu insya-Allah akan ada dalam kertas 2. Okey. Tingkatan 3 ada 9 topik. Ada 3 topik yang perlu diberikan perhatian lebih sekali kerana berpotensi diuji dalam kertas 2 iaitu matematik pengguna, pelan dongakan dan juga garis lurus. SPM ini menguji menengah atas, tingkatan 4 dan ke-5. Maka secara automatiknya semua topik tingkatan 4 adalah berpotensi diuji dalam kertas 2. Okey, semua topik. Kertas 1 confirm dah, kertas 2 ni. Okey, kertas 2 pun semua topik tingkatan 4 ni berpotensi diuji dalam kertas 2. Dan tingkatan 5 punya silibus ada 8 topik sahaja. 7 topik berpotensi diuji dalam kertas 2 kecuali tajuk permodelan matematik. Okay. Kenapa model matematik tak penting pada saya? Kerana begini. Waktu kami bina item dulu, sesama kami pun bincang. Weh, apalah nak tanya soalan tentang model matematik ni ya? Susah lah nak mengajar. Susah nak faham. Susah. Okay, dah buat soalan tu pula. Bila soalan tu pendek tapi jawapan ni panjang sangat-sangat. Okay, macam mana ni? Okay, so untuk pengetahuan, okay, buat masa sekarang ni, untuk setahun 2 yang pertama ni, kami tidak berhasrat untuk menguji topik model matematik dalam kertas 2. Buat masa sekarang ni lah. Peratus item kehebat lah, sejangka tahun ni ialah sekitar 45%. Okay. Tengok contoh beberapa bentuk soalan kertas 1. Okay. Untuk kertas 1, ada 5 jenis bentuk soalan yang mungkin akan ada lah. Yang pertama adalah soalan berbentuk begini.
Okey, sebelum tu saya cuba tahu untuk kertas satu ni masanya adalah 1 jam 30 minit untuk 40 soalan, bermaksud setiap satu soalan, setiap satu soalan jangan lebih daripada 2 minit. Kalau boleh cepat, silalah cepatkan supaya kita dapat kumpul masa untuk jawab soalan yang lebih sukar lagi. Tapi secara umumnya setiap satu soalan 2 minit. Okey, contoh kan soalan bundarkan. Takkan balik 2 minit kan? 5 saat cukup lah. Senang je. So, kalau boleh cepat, sila cepatkan. Okey, untuk kita kumpul masa untuk jawab soalan yang lebih sukar lagi. Okey, ada 5 jenis bentuk soalan yang ada dalam kertas satu. Bentuk yang pertama adalah bentuk gini. Soalan itu, topik itu sudah ada dalam silibus kita. Cuma tidak pernah diuji sebelum ni dalam SPM. Okey, topik sudah ada dalam silibus kita, Form 1 dan Form 5, tetapi tidak pernah diuji dalam SPM. Contohnya, topik pola dan jujukan. Okey, contohnya gitu. Lagi apa topik? Ungkapan algebra. Okey, contohlah. Dan beberapa topik lagi lah. Yang mana yang tak ada dalam SPM tapi ada dalam silibus kita. Contoh begini, soalan ni pun sama juga. Lukisan berskala. Silibus ini dah lama ada dalam silibus kita. Okey, awak belajar masa tingkatan 2, tingkatan 3 dulu. Okey, tetapi tak pernah diuji dalam SPM. So, bila format baru ni, kita nak uji. Okey, alright. Ini ciri yang pertama. Soalan topik itu sudah ada silibus yang lama, KBSM, tetapi tidak pernah diuji dalam SPM. Kita nak uji. Okey, contoh soalan ni ya. Okey, panjang jalan raya dilukis ialah 4 cm atas peta yang berskala 1:200,000. Berapakah panjang sebenar jalan raya itu? Dia bagilah 5 km, 8 km, 50 km, 80 km ni. Okey, ini. Okey, ini bentuk soalan topik lukisan berskala. Okey, sebelum ini tak pernah diuji dan takkan diuji dalam SPM format lama. Tapi bila format baru ini boleh diuji. Sebab apa? Sebab tadi saya kata tadi boleh keluar mana-mana topik daripada Form 1 sehingga Form 5. Okey, so bentuk yang pertama, silibusnya ada tetapi tak pernah diuji. So bentuk ini. So untuk yang ini kena pandai dan kena mahir lah bagaimana untuk menukarkan skala ini kepada bentuk kilometer ni. Okey, kena pandai. Clue mudahnya, kalau skala tersebut tak dinyatakan apa-apa unit, maka secara automatiknya lah kita kena tahu kedua-duanya dalam bentuk sentimeter, cm. Ini bermaksud 1 cm atas peta mewakili 200,000 cm di atas muka bumi sebenar. So, kenalah ubah 200,000 ini daripada cm kepada kilometer. Kena mahir konsep tu. Okay. cm tukar kepada meter dulu. Bahagi 100. Meter tukar dah km. Bagi 1000. Yang tu kena pandai sendirilah. Okay. Sebenarnya 1:200,000 ini mewakili 1 cm atas peta mewakili 2 km di atas muka bumi sebenar. Jadi kalau 4 cm, dia adalah 8 meter. Okay, alright. Ini part yang pertama. Topik sudah ada tapi tak pernah diuji. So kita nak uji. Yang kedua, topik baru ada. Dah tentu kita nak uji. Contoh topik ini. Topik percukaian. Silibus baru ni baru ada topik ini. Maka kita nak ujilah topik ini. Okey? Ni soalan, walaupun soalan nampak topik baru tapi mudah sebenarnya. Okey? Untuk cukai ni awak ada belajar tentang 5 jenis cukai. Okey, cukai pendapatan, cukai jalan, okey, cukai tanah, cukai pintu, cukai SST tu. Okey? Jadi awak kena faham semua-semua tu lah. Okey, soalan ni mudah ya. Aiman makan di restoran makanan segera. Fast food, KFC, McD, pizza, okay, Domino, secret recipe, macam-macam lagi. Okay. So bila kita makan kat situ, apakah cukai kita kena? Okay, takkan cukai tanah kot, tak logik kan. Takkan cukai pintu, buka pintu ya, cukai pintu tak. Okay. Jadi cubalah. Yang ini kena mahir ke semua jenis cukai tersebut dan kena tahu apa fungsi dia, okay, apa cerita dia, semua tu kena tahu. Okay. Yang ini pun soalan mudah saja. Bila kita makan dekat kedai-kedai fast food begini,
Satu cukai yang kita kenal iaitu cukai SST, Sale and Service. Sale and Service Tax. Okay? Cukai jualan dan perkhidmatan. Okay, ini just aras rendah sahaja. Okay, topik baharu mesti kita nak uji. Okay, topik lama yang belum diuji, kita nak uji. Topik baru ni memang kita nak uji lah. Okay, itu yang kedua bentuk dia. Okay, bentuk soalan ketiga pula ialah kita combinekan soalan bentuk ayat dengan bentuk rajah. Di mana dalam ayat ada maklumat, dalam rajah pun ada maklumat. Ini bentuk yang ketiga. Contoh, rajah menunjukkan garis lurus KL dilukis pada suatu satah kertas. Diberi persamaan garis lurus KL ialah 3Y sama dengan 218. Okey. Cari nilai P dan nilai Q. Maksudnya kat sini ialah kita mengcombinkan bentuk ayat dan bentuk rajah di mana dalam ayat ada maklumat, dalam rajah pun ada maklumat. Ini bentuk yang ketiga. Okey, sebenarnya P ni apa? P ni adalah pintasan Y. Q ni apa? Q ni pintasan X sebab dia potong pasti X. Kita boleh je bagi maklumat. Okey, diberi persamaan garis lurus KL ialah 3Y sama 218. Cari pintasan Y dan pintasan X. Kita boleh bagi direct itu. Tapi kita tak nak. Kita nak pelajar berfikir sikit. Maka kita buatlah kombinasi antara ayat dan rajah. Dalam ayat ada info, dalam rajah pun ada info. Okay, alright. Pintasan Y bermaksud X ni kosong. Ganti. Dapat jawapan. Pintasan X maksudnya adalah Y kosong. Hilangkan Y. Ganti. Pindah. Selesai. Okay, ni saya laju ya. Okay, itu bentuk yang ketiga. Bentuk yang keempat pula yang kita akan bagi. Berbentuk ayat panjang-panjang. Dalam itulah ada maklumat. Dalam itulah ada soalan. Okay, gini. Berbentuk suatu ayat yang panjang. Dalam ayat itulah ada maklumat. Dalam ayat itulah juga ada soalan. Okay. Soalan bentuk begini, biasanya pelajar-pelajar ni kelas hujung-hujung ni nampak soalan panjang pada dia adalah kebat. Bila kebat, susah. Bila susah, tembak. Itu mindset pelajar kelas hujung-hujung. Okay. Tapi kita jangan buat gitu ya. Dapat soalan, kita baca dahulu dan cuba cari dia punya keyword utama untuk kita mengurangkan pilihan jawapan. Okay, sekali baca pandemik COVID tak ada akhiran, negara X kes masa 453 bla bla bla. Kadar pertumbuhan ialah 2 kali 1/6 bla bla bla. Okay, hitung jumlah COVID-19 bukan 9 lah, 19. Tempoh 3 kali datang dibundarkan. Dibundarkan kepada 4 angka berti. Keyword ada kat situ. Dibundarkan kepada 4 angka berti. Maksudnya ialah kita nak ada 4 nombor sahaja. So, A dan C confirm dah salah. Okay, itu cara dia. Kita baca soalan dan kita cuba kurangkan pilihan jawapan. Tinggal lagi B dan D saja. Yang manakah satunya jawapan? Okay, di sini akan ada macam ni lah konsep dia mudah. Secara logiknya, kalau sekarang ni 453, setiap hari meningkat 2 kali. 2 kali ganda. Okay? Selepas 3 hari agak-agak masih 453 ke? Itu dia fikir logik itu sebenarnya. Okay. Kita kat sekali pandang pun dapat jawapan D tu. Okay, sekali pandang. Fikir secara logik. Tapi kan nak kira boleh. Nak kira pula ada 3 jenis pelajar. Pelajar pertama, dia hanya ambil apa yang dia nampak ya. 453. Okay. 2 kali ganda. Dia nampak tu ya. Okay, tak minta kita baca soalan. Alright. Kes yang kedua, yang jenis otak nombor sahaja. Bukan otak bahasa. Okay ni. Semasa 453, okay, yang merah ni, dia hanya nampak 176 ni. Dia tak nampak perkataan 2 kali ini. Jadi otak yang otak nombor. Bukan otak bahasa. Okay, tertinggal kat situ. 2 kali. Okay. Yang ketiga lah pelajar yang pandai. Dia nampak, dia baca semua ni. Dia tahu 453. Okay. Nak 3 hari. Setiap hari pula meningkat 2 kali. Okay, ni pelajar yang pandai. Boleh pilih semua. Tapi pandai-pandai pun kadang-kadang dia tu juga terbaik. Dia ni. Okey. Dia tekan ke kita.
kalkulator terus bagi jawapan dia tu 454056. Sebelum nampak, okay, ada jawapan, dia pun tanda C. Tanda C. Sebab apa tanda C? Sebab dia tekan kereta, terus dapat jawapan. Ini jenis yang mana? Pandai tetapi cuai. Sebab dia jawab ikut apa yang dia faham. Bukan dia jawab ikut kehendak soalan. Soalan bukan nak jumlah kesnya tu. Dia nak kes yang mana dibundar kepada 4 angka berti. Tu kan. Jadi silalah baca soalan betul-betul. Okay. Jangan jawab ikut apa yang kita faham. Okay. Apa yang kita dapat. Tetapi jawablah ikut apa yang soalan minta. Okay. Jangan bazirkan markah. Jangan hilangkan markah. Jangan silap disebabkan oleh kecuaian kita. Bukan sebab kita tak pandai. Okay. Jawapan D tu kan. Okay. Ini bentuk yang ketiga. Ayat dalam tu ada semua maklumat soalan dan juga info-info pentingnya. Okey, bentuk yang berikutnya. Okey, bentuk yang kelima. Ialah kita suka nak bagi soalan bentuk begini. Dibagi gabungan ayat dengan rajah ataupun ayat dengan jadual di mana maklumat hanya ada dalam ayat sahaja. Rajah kosong. Ataupun maklumat hanya diberikan dalam jadual sahaja. Ayat kosong. Dua kata begitu. Okay. Contoh ayat ni. Semua maklumat ada dalam ayat. Rajah kosong saja. Jadi tugas kita adalah memindahkan maklumat dalam ayat. Pindah masuk ke dalam rajah kita ni. Dia kata OP tanda, Q tanda, RS tanda tu. Ialah image bagi pentagon OPS. Okay. Kita kena baca. Dan kita kena pindahkan maklumat ke dalam rajah. Barulah rajah itu bermaklumat. Luas OPS adalah 25. Sekali pandang budak pun tahulah. Okay. Bila luas imej ni mesti melibatkan faktor skala. Okay. Cari senang je lah. Okay. Pelajar yang tak tahu apa-apa dan tak yang terhad saja. Okay. Dia nampak objek 25. Skala 2 kata. 25 kali 2. 50. Ada jawapan kata. Saya tanda 50 ni. Ini pelajar yang mana tidak pandai menggunakan formula. Okay. Pelajar yang mahir pula, dia tahu untuk luas imej objek, nak cari luas imej, kena guna faktor skala. Formula luas imej iaitu Li sama dengan K square kali Lo. K ini faktor skala lah. Okay. So dia tahu benda ni. Dia gantikan maklumat. Sama juga, kalau tekan kereta, akan dapat 100. Dia nampak ada 100. Tandalah 100. Okay. Ini pun sama juga. Pelajar yang cuai, sepatutnya soalan minta berapakah luas rantau berlorik. Yang dia bagi 100 ni adalah luas keseluruhan dia. Imej tu semua kali. So berhati-hati. Clue mudah. Nampak perkataan kawasan berlorik, mesti akan melibatkan operasi tolak. Okay. Jadi jawapannya adalah C tu. Okay. Berhati-hati ya. Okay. Itu bentuk soalan bahagian kertas 1. Okay. Kita tengok pula soalan-soalan kertas 2. Bahagian A tu kita tengok. Okay, bahagian A kita tengok. Bahagian A ada 10 soalan, 40 markah. Bukan bermaksud setiap soalan tu 4. Tidak. Okay, bergantung dengan soalan. Berbentuk respon terhad. Maksudnya jawapan tu simple-simple sahaja. Working tu tak panjang mana. 2-3 line pun dah memadai dah. Okay. Dan dia ada pecahan soalan simple. Maksudnya dia ada 1A, 1B, 2A, 2B. Ataupun dia bagi soalan terus pada maklumat sahaja. Okay. Kalau ada pecahan pun, pecahannya hanya ada A, B sahaja. Itu ciri-ciri soalan bahagian A. Okay. Markah antara 2 hingga 6. Contoh katakanlah nombor 1, markah 2 sahaja. Nombor 2, markah 4 contohnya. Nombor 3, markah 6 contohnya. Okay, nombor 4, markah 3 contohnya. Okay, dia bergantung soalan. Markah antara 2 hingga 6, tapi yang penting adalah keseluruhannya 1 hingga 10 mewakili 40 markah. Okay. Untuk bahagian B ni, saya mencadangkan awak menjawab dalam masa
6 minit untuk setiap soalan. Maksudnya berilah masa selama 1 jam untuk buat 10 soalan bahagian A. Okay, 1 jam. Kalau boleh cepat, silalah cepatkan. Contoh, kalau keluar soalan, lorikkan rantau yang memuaskan ketiga-tiga ketaksamaan. Soalan simple saja. Kalau simple, tak perlulah sampai 6 minit. Okay, seminit cukup dah. Okay, so kalau boleh cepat, sila cepatkanlah. Okay, untuk kita kumpul masa untuk menjawab soalan yang lebih sukar lagi. Tengok contoh. Ini contoh. Graf pemberat menunjukkan masa dalam minit yang diambil dari satu stesen ke stesen lain dalam aktiviti jejak matematik. Okey, ni cerita dia. Maklumatnya apa? Ni maklumatnya. Ada raja, ada stesen A sampai F dan setiap stesen tersebut ada dia punya catatan masanya. 2 minit, seminit semua tu lah. Okey, alright. Okey, itu maklumat, itu soalan, itu cerita, itulah maklumat dia. Soalannya apa? Mengantuk. Soalannya apa? Soalan begini. Lukis 3 subgraf bagi graf pemberat itu. Okey, lukis 3 subgraf bagi graf pemberat itu. Ada situasi, ada maklumat, terus diberi soalan. Okey, soalan ini aras rendah sahaja. Maksudnya kalau awak tahu apa itu subgraf, awak mesti dapat jawab soalan ni. So, apakah itu subgraf? Okay, apa itu subgraf? Ada tak boleh bagi respon? Apa itu subgraf? Okey, tak ada, tak apa. Sebahagian atau keringat. sebahagian. Okey, terima kasih Farzana. Okey, pandai. Okey, kalau ini soalan SPM, Farzana mesti akan penuh ni. Okey, alright. Terima kasih Farzana ya. Okey, so subgraf adalah lukisan semula sebahagian ataupun keseluruhan graf. Okey, kalau ini tanpa ubah kedudukan asal bucu dan tepinya. Okey, alright. So, lukis balik je lah. Sebahagian. Contoh, saya lukis ABC saja. 2, 4. Okey, ataupun sebab ini. CD saja 2. Okey, pastikan tak ubahlah kedudukan dia. Okey, ataupun begini. Alright, itu ialah subgraf. Lukisan sebahagian ataupun keseluruhan. Okey, kalau boleh janganlah lukis semula. Okey, walaupun dia betul, tetapi kenapa perlu buang masa untuk lukis semula sedangkan kita boleh lukis sebahagian saja. Okey, so menjawab ni kena smart lah. Kena smart, kena berstrategi supaya tak berlaku kes tidak cukup masa. Okey, simple gitu. Okey, soalan berikutnya. Info dia. Rajah menunjukkan gabungan pepejar terbentuk daripada cantuman cube dan prisma tegak. Sambil baca soalan, sambil dah otak dah pusing lah. Okey, fikirlah. Apa dia cube, apa dia prisma. Okey, ini maklumat dia. Okey, ada cube, okey, ada ukuran-ukuran dia. Kerja maklumat apa lagi dia kata? Dia kata isi padu prisma adalah 2.8 kali isi padu cube. Soalannya apa? Hitung panjang H dalam meter. Okey, ni contoh soalan lah. Okey. Jadi macam ni saya nak buat. First kali, kita mesti tahu yang mana cube, yang mana prisma. Labelkanlah. Yang kedua, clue pentingnya adalah isi padu. Isi padu prisma. So, manfaatkanlah formula yang ada. Tulislah isi padu prisma. Isi padu prisma ialah 1/2. 2 yang selari tu kita tambahkan. H dengan 2 tambahkan. Darab dengan lebar dia 4 dan tinggi ni adalah 2. Dah itu. Bersamaan dengan 2.8 kali isi padu cube. Ni 2 kali. Cube, panjang, lebar, tinggi semuanya sama saiz sebab dia cube. Okay, bentuk segi 4 sama. Kemudian selesaikanlah. Bawah dia ada jawapan panjangnya. Okey. Walaupun nampak panjang, tetapi SPM hanya memerlukan 3 line sahaja. Line pertama yang ni. Baris pertama ni. Guna formula prisma yang betul. 1 markah dapat. Guna formula cube yang betul. 1 markah dapat. Nampak sama dengan 2.8 kali. 1 markah dapat. Okey.
Salah satunya betul, 1 markah dapat. Dan jawapan akhir, 1 markah dapat. Okey, hanya memerlukan 3 baris sahaja untuk dapat full mark topik ini. Ya, that's why saya kata tadi, bahagian ini jawapannya ringkas-ringkas sahaja. Nombor 3. Sama mindset pelajar. Kalau nampak ayat panjang-panjang tu, kebat bila kebat, susah bila susah, tinggal. Kata tadi kan susah tembak, ini kan susah tinggal. Okey? Elakkanlah perangai begitu. Okey? Dapat soalan, sila baca sampai habis, cari dia punya keyword dia. Keyword kat sini adalah baris yang kedua akhir tu. Menggunakan kaedah metrik. Okay. Dia suruh guna kaedah metrik. Jadi sambil baca soalan tu, otak dah ligat fikir dah. Okay, metrik waktu itu cikgu kau ajar, mesti ada linear serentak. Yang kedua, pindah ke bentuk metrik. Yang ketiga, cari songsangan. Yang keempat, selesaikan. Okay, ni step kita ada. Sama lah. Soalan minta kata menggunakan kaedah metrik. Jadi first step tu mesti ada 2 linear serentak. Okey, apa linear dia? Yang pertama ni lah tentang Siti ni. Beli 6 pen 5 buku. Laila beli 2 pen 3 buku. Okey, kemahiran menukar ayat bahasa ke ayat matematik sangatlah penting untuk diketahui. Okey, kemudian step yang kedua, tukarlah linear ini ke bentuk metrik. Iaitu ada 3 kotak. Wajib betul dan wajib buat. Kotak besar nombor sahaja. Salinnya 5, 6, 5, 2, 3 tu. Okey. Kotak kedua huruf dia. Gunalah apa saja huruf, tak kisah. Kecuali kalau soalan dah bagi awal-awal, kena ikutlah soalan bagi. Okay, ni soalan tak bagi, boleh guna apa saja. Saya guna P untuk pen, B untuk buku. Senang saya nak rujuk. Sama dengan jawapan dia. Okay, step B, kuning, biru, hijau ni wajib betul dan wajib tepat. Tak boleh salah langsung untuk markah yang berikutnya. Okay. Kemudian dia dapat yang itu, pergi step yang ketiga. Iaitu yang biru letak di tepi sekali. Yang kuning carilah dia punya songsangan. 1 per tu. Okey, 1 per tu. Dah kena ingat ya. Yang 1 per kurungan ada 4 kecil bawah tu, wajib tunjuk dan wajib buat, jangan skip. Okey, jangan buat 1 per 18 tolak 10. Walaupun dia betul, tetapi markah hilang 1. Sebab apa? Sebab dalam soalan kita tak nampak pun perkataan 18 ataupun 10. Tiba-tiba kita buat 1 per 18 tolak 10. Tak boleh. Saya faham. 18 tolak 10 tu terhasil daripada 6 darab 3 tolak 5 kali 2. Tapi saya kena aku kepada skema jawapan. Okey. Sebab bila kita menjawab soalan ni, kita kena anggap macam penanda kita tu adalah robot yang terikat dengan arahan, terikat dengan skema yang disediakan. Dia akan ikut tu je. Okey, pusing-pusing tak pandai. Jadi pastikan kita buat 1 per kurungan 6 kurungan 3 tolak kurungan 5 kurungan 2. Okey, pastikan betul. Okey, kurungan besar ni pun sama juga, mesti tahu yang mana tukar tempat, yang mana tukar simbol tu kita tahu Dan hujungnya adalah jawapan hijau tu. Yang hijau tu pun sama juga, buanglah simbol sama dengan. Okey. Masih ada calon yang mana buat soalan ni, dia buat masih lagi buat di hujung tu ada sama dengan 39 ni. Okay, kat hujung ni masih lagi dia buat ada sama dengan. Jangan buat gitu. Okey, hilang makan percuma je. Dah sampai sini, manfaatkanlah kalkulator. Okey, cari jawapan terus. Saya anggap awak pandai mencari jawapan, gunakan kita ya. Okey, bagi jawapan terus. Pen 2,5, buku RM4. Ini sahaja 4 step yang diperlukan dalam metrik. Okey. Selepas cari songsangan ni, tak perlu buat lagi dah. Bawah tu, tak perlu buat. Tak apa. Tak hilang markah pun. Okey. Alright, ini nombor 4 contoh. Okey, ini contoh soalan bahagian A. 10 soalan jawab semua. Soalan berbentuk respon apa kata yang mudah-mudah lah. Yang mudah-mudah. Okay. Kalau ada pecahan soalan pun, dia ada pecahan
3A, 3B. Dia tak ada pecah 3A1, 3A2, 3B, tak ada. Okey. Ada pecah soalan, tapi pecahnya adalah soalan ringkas-ringkas saja. A, B saja. Okey. Tapi biasa soalan bentuk gini lah. Satu soalan tu dalam bentuk gini saja. Satu ayat je. Okey, nombor 3. Okey, kita tengok pula bahagian B. Okey, bahagian B pula 5 soalan jawab semua, 45 markah. Bukan bermaksud satu soalan tu 9 markah, tak semestinya juga. Okey, ada yang kurang, ada yang lebih lah. Okey, yang kedua, berbentuk respon terhad. Maksudnya jalan kerja dia panjang, tapi taklah terlalu panjang sangat. Okey, yang penting dia adalah ada berbentuk pecahan kecil soalan. Macam saya cakap tadi, dia ada 11A1, 11A2, 11B, 11C. Dia ada begitu. Contoh kalau soalan kuadratik, linear, logik. Okey, soalan 4A contohnya. 4A contohnya, nyatakan bersama ada berikut adalah pernyataan benar atau palsu. Contoh. B, lengkapkan permeni sebagai hujah berikut. Contoh. C, tuliskan akas dan nyatakan kebenaran akas tersebut. Begitu. Okey. Soalan ada pecahan A1, A2, okay, B, C1, C2. Boleh ada pecah-pecah soalan gitu. Markah antara 6 sehingga 12. Okey, itu soalan bahagian B dan saya mencadangkan untuk awak menjawab soalan bahagian B ni selama 12 minit untuk setiap soalan ataupun bersamaan dengan 1 jam juga untuk kertas 2 SPM. Okey. Contoh soalan. Dibagi ayat, diberi rajah. Sambil baca soalan, sambil tengok rajah, otak fikir dah. Okey, ini topik pelandungakan. Sebab apa kita kata gitu? Kerana ada maklumat anak panah X, anak panah Y. So sekali pandang pun tahu dah topik pelandungakan. Dan masih akan tahu dah topik ini akan uji kita melukis 3 benda, iaitu pelan, hadapan dan sisi. Okey, sambil baca soalan, kenalah mahir-mahirkan diri tentang apa yang akan kita kena buat, okay, apa formulanya, dah boleh fikir-fikir lah. Okey. Soalan kata apa? Lukis dengan skala penuh, pelan. Pandangan dilihat pada X dan pandangan dilihat pada Y. 4 markah, 5 markah, 3 markah. Jumlah 12. Maksima sekali lah. Okey. Untuk pelan, tengok daripada atas ke bawah. Bumbung ni lah. Okey. Mula-mula sekali kita lukis gambar lantai. Okey. Ada kotak. Panjang 8, lebar 3 di hadapan. Di belakangnya pula sebelah kiri, sebelah kanan ada kotak yang lebih kecil. Panjang 4, lebar 2. Lukislah yang tu dulu. Mula-mula. Okey. Tapi di sini belum dapat markah lagi kerana untuk topik ini pemarkahan sangatlah strict. Betul, betul. Tak betul, kosong terus. Okey. Yang pertama akan dinilai adalah dari segi bentuknya. Bila tengok dari atas, kita akan nampak bumbung yang warna biru tu, bumbung ABFE dan bumbung BCGF. Sepatutnya kena ada 3 kotak. 1 di belakang, 2 di depan. So untuk jawapan pertama ni, tak betul. Dia hanya ada 2 kotak sahaja. Sedangkan soalan minta kata, ada 3 kotak. Okay, so pastikanlah baca soalan dan pastikan labelkan semua sekali. So, di depan ni ada 2 kotak. Kotak hitam, ABFE dan juga BCGF. Buat bagi tu. Okay, kenapa tengah tu? Sebab yang H tu, yang J tu, yang F tu, tengah-tengah garisan IG. Okay, selesai. Bentuk wajib betul. 2 markah. Ukuran betul, 1 markah. Dan kekemasan, 1 markah lagi, 2 markah lagi.
Okey. 4 markah maksudnya bentuknya ialah taklah sukar sangat tetapi tiada garis putus-putus ataupun kalau ada pun yang simple-simple je lah. Okey. Pandangan Y dari depan. Tengoklah bentuk yang berada di belakang kita. First kali pandang pada X tu, kita akan nampak bentuk ini. Trapezium ni. Lukis yang tu dulu. Mula-mula. Kemudian, di belakang sebelah kanan, ada pula kotak bentuk segi 4 tepat. Tinggi 5, lebar 4. Lukis. Sebelah kanan, begitu. Okey. Syarat pertama ialah mesti ada 3 kotak, iaitu kombinasi kotak segi 4, okay, kotak segi 3 dan kotak trapezium. Okay, first kali syarat itu. Okay, ataupun kalau ada yang apa kata orang, nak label-labelkan pun boleh, tak salah. Tak salah apa-apa pun. Okay, first kali bentuk wajib ada benda ni. Dah settle. Dapat markah pertama. Okey. Yang kedua tengok garisan pula. Dalam ini, FH terlindung. Di sebalik yang biru ni. Sepatutnya putus-putus. Kalau jawapan kita begini, kita buat penuh, maka habislah markah kita tak ada dah. Dapat markah 1 daripada 5 sahaja. Okey. Tapi kalau kita buat putus-putus kat sini, dapat markah yang kedua. Iaitu markah garisnya tepat. Dapat markah yang kedua, pergi yang nombor 3. Iaitu ukuran tepat. Dah ukuran tepat, baru kita akan pergi kepada kekemasan. Garisan putus-putusnya. Okay. Hanya condong bengkoknya. Kemudian dia punya apa? Garisan tebal nipisnya. Itu kita ambil kira. Bahagian kekemasan. Okay, 5 markah mesti ada garis putus-putus. Okey, yang berikutnya Y. 3 markah pandangan Y. Tengok belakang dia. Depan ada kotak 4, 3. Lukislah. Lukis tegak. Jangan lukis sengit. Di tepi dia pula ada kotak lagi. Tinggi 5, lebar 1. Buat gitu. Bentuk dah betul lah. Sebab mudah. Yang kedua, ukuran pun betul juga. Markah dapat lagi. Yang ketiga, kekemasan. Okay, 3 markah ni dia hanya ada bentuk tepat, ukuran tepat dan kekemasan dia. 1 markah je. Okey, topik ini awak pelajari semasa tingkatan 3 bab 7. Dalam bab 3 awak belajar gini. Semua rajah dilukis dalam satu bentuk begini. So SPM nanti adakah macam ni juga? Jawapannya ialah ya, kena buat begini. Sepatutnya. Tetapi SPM ini kita cuba bantu anak-anak murid kita ni dapat juga markah. Asalkan dia faham. Jadi untuk topik ini kalau masuk, benarkan buat jawapan asing-asing. Sisi 1, hadapan 1, okay, satu lagi, plan 1. Okay, boleh buat asing. Dan soalan pun kata lukis dengan skala penuh. Tak suruh label pun. So dibenarkan kalau awak tak label pun. Tak apa. Okay. Kemudian, jangan lukis begini. Nampak bentuk sengit, kita pun lukis sengit. Ada calon buat gitulah. Okay, rugilah. Rugi. Ataupun, dibuat gini. Dia lukis mula bentuk tersebut. Dia lukis mula. Jangan buat gini. Jangan buat gini. Alright, boleh ya? Okey, contoh soalan berikutnya lagi. Jadual menunjukkan pendapatan belanjaan bulanan Encik Razman yang ada 3 orang anak yang masih bersekolah. Okey, maklumat kata gitu. Okey, ini adalah jadual dia. Pendapatan dia, belanja dia. Okey. Kemudian soalan kata lagi. Jadual menunjukkan proses cukai ini layak untuk Encik Razman. Okey. Dia di semua ni lah. Jadual ni semua soalan bagaimana? Tak boleh hafal lah. Okey. Soalan kata apa?
Yang pertama, hitung jumlah pendapatan boleh guna Encik Razman. Yang kedua, pendapatan tahunan Encik Razman yang boleh kena cukai. Yang ketiga adalah cukai dikenakan. Okey, topik baharu. Saya jangka masuk dalam exam. Jadual ini tidak perlu hafal. Akan diberi semasa peperiksaan. Yang awak kena tahu ialah apa maksud banjaran cukai. Apa maksud pertama. Apa maksud berikutnya. Apa maksud kadar ini. Itu kena tahu. Jadual ni tak perlu hafal. Nak hafal bumping kita banyak. Alright. Soalan pertama. Hitung pendapatan boleh guna tahunan Encik Razman. Kalau kata pendapatan boleh guna. Boleh guna pendapatan bersih dia lah. So, hanya perlu tambahkan pendapatan, tolak dengan perbelanjaan. Dapatlah boleh guna dia. Tolak je. Darab dengan 12. Sebab apa dengan 12? Sebab dia minta tahun. Jadual ni untuk bulan. Adik saya akan darab 12. Selesai. A. B. Hitung pendapatan tahun Encik Razman yang boleh dikenakan cukai. Siapa nak jawab? Untuk cari pendapatan boleh kena cukai, kena buat apa? Siapa nak jawab? Silakan. So, ini penting. Dalam topik pencukaian ni, ada beberapa perkara penting yang kita tahu. Yang pertama akan jumpa pendapatan boleh kena cukai. Yang kedua, pendapatan bercukai. Yang ketiga, cukai yang dikenakan. Yang keempat adalah cukai kena bayar. 4 benda penting. Yang ini boleh kena cukai. Sila ingat betul-betul. Untuk pendapatan boleh kena cukai. Boleh kena cukai. Nampak perkataan boleh kena cukai. Kita hanya tolak satu benda saja, iaitu semua jenis allowance. Untuk cari pendapatan boleh kena cukai, kalau soalan minta, hanya tolak allowance sahaja. Right. Dia kena hati-hati. Yang pertama boleh kena cukai, tolak allowance sahaja. Bila nak kira cukai yang dikenakan, first kali kena tahu ialah berapakah pendapatan bercukai dia. Nak tahu cukai dikenakan berapa, mesti tahu dulu berapakah pendapatan boleh cukai dia. So first kat sini, di sini ialah pendapatan boleh kena cukai tadi, kita cari tadi, kena tolak dengan dua benda, iaitu pengecualian dan juga pelepasan. Itu untuk dapatkan pendapatan bercukai yang biru tu. Boleh kena cukai, tolak allowance saja. Bercukai, yang boleh kena cukai tadi, tolak kecuali, tolak lepasan cukai. Untuk yang ini kena ingat. Kena ingat apa? Kena ingat, yang first ni kena ingat adalah pengecualian. Apa itu pengecualian? Pengecualian adalah sebarang bentuk derma, hadiah dan sumbangan. 3 ya. Jadi kena hafal yang tu. Boleh tolak cukai. Dalam kes ni Cik Razman tak ada bayar cukai apa-apa, so tak ada bagi derma apa-apa, so kosong lah. Pelepasan. Diberi dalam soalan, cuma berhati-hati dengan beberapa term lah. Contoh, anak. Dia kata layak untuk anak 2,000. Dia ada 3 orang anak. So daripada anak jadi anak. Ramai. Jadi bilangan anak darab dengan RM2,000. Dapat dia RM6,000. Jumlah untuk anak. Kemudian yang ada had pula, kena tengok yang dibelanjakan dengan yang dibenarkan. Dia kata kilo SP ni dibenarkan untuk tolak cukai maksima RM7,000. Tengok jadual kita. Jadual kita ni pula Cik Razman ni setiap bulan potong 550 saja untuk kilo SP. Dan setahun baru tolak dengan
6,600. Jadi tolaklah dengan 6,600. Jika ada perkataan had ini, tengok yang had dia dengan kita. Ambil nilai yang terendah sebagai bacaan kita. Contoh ni walaupun kita spend 7,000 tapi yang dibelanjakan baru 6,600, gunalah yang 6,600. Okay. Boleh cukai, tolak pengecualian, tolak pelepasan, baru dapat pendapatan bercukai dia. Dah dapat bercukai ini, baru boleh rujuk jadual warna pink ni. Okay, selagi tak dapat yang bercukai tu, tak boleh rujuk ni. Okay. 63800 dalam kotak yang ketiga ini. Okay. 50,000 yang pertama, automatik kena 1,800. Ini yang 1,800 ni. Okay. Yang biru tu adalah cukai dasar. Kemudian 63800 tolak 50,000, baki 13,800. Yang ini kena darab dengan 14%. Bukan ambil 2,800. Okay, so hati-hati ya. Alright. Dapat dua benda ni, tolak pula dengan rebate. Rebate ni pun ada dua jenis. Okay, rebate ada dua jenis. Rebate yang pertama adalah untuk semua orang Islam sahaja. Okay, sebarang bentuk bayaran zakat fitrah, zakat harta, zakat emas, apa semua ni. Okay, boleh tolak dalam rebate. Rebate yang kedua adalah, ni kena hafal, mana-mana individu yang isi borang cukai, pendapatan bercukai dia kurang 35,000, automatik dapat rebate sebanyak RM400. Itu kena hafal. Okay, selesaikan. Jadi Cik Razwan dia kena cukai sebanyak 732 sahaja. Okay, next. Okay, next. Sebelum kita pergi soalan bahagian C pula, nak bincang sikit. Satu soalan mudah lagi sekali. Okay. Benda apakah? Ini senang sikit lah, harap dapat jawab lah. Benda apakah di hadapan dia ada seekor ikan? Di tengah dia boleh dimasukkan air. Di hujung dia ada pemandangan yang indah, ada pelangi lagi. Di depan dia ada seekor ikan, di tengahnya boleh dimasukkan air dan di hujungnya ada pelangi. Benda apakah itu? Silakan 10 saat. Okey, tak ada. Okey, jawapannya ialah tak tahu kata Darwish. Okey, tak apa Darwish. Okey, masih Darwish. Okey. Jawapannya ialah huruf I. Huruf I. Kenapa huruf I? Di depan ikan ada huruf I. Di tengah air ada huruf I. Di belakang pelangi ada huruf I. Itu jawapan dia. Okey? Soalan yang memerlukan awak fikir lebih sikit lah, kreatif sikit. Okey, tak apa. Untuk bahagian C pula, kita laju. Ada dua soalan, jawab satu, mewakili 15 markah. Berbentuk struktur panjang, melibatkan beberapa topik. Okey, markah 15 lah. Dan berilah masa selama 20 minit untuk soalan ini saja. Okey, bahagian A sejam, bahagian B sejam, bahagian C 15 minit, 20 minit. Jumlah 2 jam 20 minit. Baki 10 minit lagi buat apa? Okey, semakkan akhir, kod nombor IC salah, giliran salah, okey, tertinggal lampiran untuk kita diikat bersama-sama dan sebagainya. Okey, tengok bahagian C ya. Encik Ahmad ada kedai jual donat. Bekerja selama 5 hari seminggu. Jadual menunjukkan jualan donat dan juga inilah tentang jualan donat lah. Ikut hari. Okey, ni cerita dia. Soalan pertama. Nyatakan mod jenis donat yang dijual. Okey, siapa nak jawab? Nyatakan mod jenis donat yang dijual. Okay, silakan. Kok siapa jawab? Custard, kata Sanjay. Okey, betul. Alright, betul. Terima kasih Sanjay. Alright, so dia nak mod jenis donat. Okey, dalam kes ni mod kita tahu
yang paling tinggi. 3, 4, 7. Tapi soalan tak minta mod. Soalan minta jenis donat. So jawapan adalah custard. Okey, jadi terima kasih kepada Sanjay. Betul. Topik statistik. A1. Mesti ada A2. A2 pula. Hitung min jualan donat pada hari Rabu. Okey. Macam mana nak jawab soalan ni? Min jualan donat hari Rabu. Je nak min jualan donat hari Rabu. So macam mana cari jawapan dia? Tambah semua bahagi bilangan. Okey, terima kasih Syamira. Kalau itu jawapan Syamira, markah kosong Syamira ya. Alright, so hati-hati Syamira. Sebab apa? Sebab soalan bukan minta min donat, min bilangan donat. Okey, yang Syamira cari tadi lah min bilangan donat, iaitu tambah semua bagi 4. Itu kan dia minta min bilangan donat. Soalan minta min jualan donat. Okey, bila jual melibatkan bilangan dan harga. Sebab dia jual. Okey, so mesti jarakkan dengan harga. Baru bagi 4. Okey, so hati-hati Syamira ya. Okey, Syamira tahu tentang min, tetapi kerana kecuaian ataupun tidak faham sukan soalan, hilang markah percuma. Okey, alright, dia nak min jualan. Jualan mesti melibatkan apa benda dijual dan melibatkan harga juga. So hati-hati. Kalau soalan minta min bilangan donat, yes, macam Syamira kata tadi. Alright, terima kasih Syamira. Okey, so untuk A, topik statistik. Tengok B pula. B masih cerita sama, Encik Ahmad dan donatnya, tapi kali ini dengan kotak bungkusan dia. Dia ada kotak bungkusan, boleh muat 4 donat yang sama saiz. Okay, gini maksudnya. Dan ada maklumat YX dia. Okay, apa cerita dia? Apa maklumat dia lagi? Maklumat kata lilitan luar donat adalah 30 cm, itu nilai Y. Okay, sekali pandang lah. Nampak macam tak cukup maklumat. Ini berapa jari donat tu tak beri pun. Macam mana tak buat kan? Ni kes kat dalam dia berlaku di mana pelajar beranggapan mungkin soalan ni tak cukup maklumat. Sebab apa? Sebab dia nampak blur. Okay, simple je. Okay, inilah dia kat sini memerlukan kemahiran menilai dan menciptanya tu. Okay, alright. So, kita tahu maklumat ini. Lilitan luar donat adalah 30 cm. Okay, maksudnya. So kita boleh lah tahu apa kita cari. Okey, kalau dalam ni 30 cm, berapa panjang donat tu? Kita kena fikir. Okey, berapa panjang donat tu? Iaitu panjang donat tu ialah diameter. Nak cari macam mana? Kaitkan dengan maklumat formula jejari. Okey, jejari apa? Nak guna macam mana formula dia? Formula lilitan. Okey, kita guna formula lilitan. Okey, guna formula lilitan 2 pi J. J tu jari tak cari. Okay, alright. So selesaikan. Dapat je jari. 477. Okay. Kemudian itu untuk separuh donat. Kalau satu donat, darab 2. Itu untuk satu donat. Y pula mewakili 2 donat. Jadi darab 2 pula. Itu dia cara untuk jawab soalan ni. Okay, soalan B ni walaupun cerita sama, Encik Ahmad dan donatnya, tetapi topik soalan tak sama dengan A tadi. A statistik. B ini topik bulatan. Okay. Situasi yang sama, topik yang berlainan. Tengok C pula. Kali ini masih Encik Ahmad dan donatnya. Cumanya kali ini adalah dia ambil bahagian dalam pesta jualan makanan. Berlangsung 2 hari. Dia jual donat untuk package. Ada package ekonomi, package premium. Ada maklumat lagi. Pindahkan maklumat tersebut daripada bentuk ayat ke bentuk matematik. Hari pertama. Hari kedua. Okay, nampak dah. C, topik linear serentak. Okay. Cerita yang sama, topik berlainan. Saya selaju sikit ni ya. Dan D, masih Encik Ahmad, kali ini dia berniaga donat untung. Bila untung, dia beli saham. Okey, ada 2 jenis saham dia beli. Kemudian, dia jual balik saham tersebut, dapat untung sekian. Okey, soalan kata apa? Yang manakah nilai pulangan pelaburan lebih tinggi? Okey, soalan D ini, topik mat pengguna simpanan pelaburan kredit hutang. Okey, selesaikan habis. Okey, saya laju sikit kat sini. Di sini saya tunjukkan bahawa untuk soalan bahagian C ini, satu situasi pecah kepada 3-4 soalan
Dan setiap soalan tersebut topik yang berlainan dan saling tidak bersandar jawapan. Maksudnya kalau A salah, B masih lagi boleh dapat full mark. C masih lagi boleh dapat full mark. Kalau soalan bahagian B tadi, kalau A salah, B nanti mesti akan dapat jawapan salah juga. Sebab apa? Sebab jawapan A dan B itu saling berkaitan. Okay, bahagian C tak. Bahagian C saling tidak bersandar. Okay, cerita sama je. Iaitu tentang Encik Ahmad dan donatnya. Okey, itu tentang soalan-soalan bahagian A, B dan C bagi topik ni lah. Okey, Ansat dah buat. Okey, kita tengok sikit. Yang ni, okey, slide yang kedua. Okay, slide yang kedua. Kita tengok sikit soalan berkaitan dengan ni. Bukan soalan. Topik tu penting. Ni saya laju ya ni. Okey, selaju ya. Oleh sebab SPM ini menguji Form 5 dan Form 4, maka semua topik Form 5 dan Form 4 perlu berlibatan lah. Kita tengok satu-satu. Topik tak payah kot dah, tak payah. Kita kerja masa tak payah. Okay, tak payah ni kerja tak payah, kita kerja masa. Okey. Kuadratik. Okay, kuadratik, pastikan awak mahir menulis soalan sehingga ke bentuk am. Wajib tahu. Ini markah pertama. Kalau atas dia ni ada banyak yang kerja pun tidak ada markah. Ini markah yang pertama. Pastikan yang A kuasa 2 tu sentiasa positif dan semuanya adalah bentuk sebutan termudah. Pastikan betul gitu. Kemudian manfaatkan kalkulator, carilah jawapan dahulu. Okey. Kemudian pastikan sebelum jawapan tu ada kotak 2 kurungan lah. Pastikan P dan Q tu nombor bulat. Kalau ada bentuk jawapan X sama dengan 3/4, pastikan ditulis 3X tolak 4. Okey, ini kena pandai lah sendiri ya. Saya anggap tu pandai lah. Okey, bab 1. Bab 2, asas nombor. Kalau dulu hanya masuk kertas 1 saja. Tapi bila format baru ni, kertas 2 pun boleh juga. Tak ada masalah. Okey, pastikan awak mahir bagaimana untuk menukar suatu asas ke asas 10. Asas 10 ke asas yang lain. Kemudian pertukaran antara asas dan juga operasi tambah tolak. 1, 2, 4 kertas 1, nombor 3 kertas 2. Okey, bab 3, logik. Benar palsu pernyataan tersebut. Menulis implikasi jika maka. Menulis akas. Melengkapkan hujahan, premis ataupun kesimpulan. Dan juga membuat kesimpulan secara induktif dan deduktif. Keempat-empat ni penting lah. Berpotensi masuk kertas 2. Okey. Operasi set. Kena faham tentang konsep bersilang, kesatuan, pelengkap, tahu melorek ataupun mentakrif, kertas 2. Tahu selesai masalah, kertas 1. Bab 5. Bab baharu teori graf. Mesti mahir tentang apa itu bucu, tepi, bilang tepi, semua tu lah. Harus tahu. Okey. Tahu membina subgraf, pokok dan graf. Dia juga selesai masalah. Okey, topik ni mesti masuk lah saya rasa. Okey. Ketahanan linear. Mesti tahu apa maksud besar, kecil, besar sama, kecil sama. Dari segi arah lorekan. Ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah. Okey, bentuk garisan, putus-putus ataupun penuh. Itu kena tahu. Okey, melorek 3 kesamaan ataupun mentakrif 3 rantau melorek. Okey, ni soalan dia. Bab 7. Graf gerakan. Ada 2 jenis graf ya. Itu graf laju masa dan jarak masa. Kena pahir tengok perbezaan antara dua ni dan kena tahu macam mana nak baca bab tersebut. Okey, ni saya anggap awak pandai lah. Okey, bab 8. Data tak terkumpul. Nombor 1, nombor 2, kertas 2, kertas 1. Nombor 3, kertas 2. Mencari varian dan hasil piawai. Bab 9. Keberangkatan bergabung. Mesti tahu ayat dia lah. Ayat dia. Dia ambil 2 serentak ke. Dia ambil 1 demi 1 dengan pergantian. 1 demi 1 tanpa pergantian. Itu semua kena faham. Kena mahir betul. Okey. Kemudian tahu menyerahkan sudahan dan juga hitung keberangkatan. Okey. Apa maksud dan, apa maksud atau tu kena mahir. Okey, bab 10 tentang kewangan. Faham tentang konsep SMART lah. 1, 2 tu kertas 1. Yang 3 tu kertas 2. Okey, form 5. Ubahan bab 1. Banyak jenis ubahan kita belajar tapi step samalah. Pastikan mahir lah.
Okey. Metrik. Nombor 1, nombor 2, kertas 1. Nombor 3, kertas 2. Nombor 4. Okey, bab 3, insurans. Topik baru mesti masuk ni. Okey. Didedahkan dengan insurans hayat, insurans am. Insurans am pula ada 5 jenis. Kena ingat semua kali. Okey. Saya jangka tahun ni akan keluar soalan berkaitan dengan insurans motor. Yang mana jadual insurans tu diberi dalam exam. Yang kena ingat apa? Yang kena ingatlah baki 1,000 yang pertama tu. Mesti darat dengan RM26 bagi Selanjung Malaysia dan 20-60 sen bagi Sabah Sarawak. Okay, kena mahir kiraan ketiga-tiga lah. Dan juga mahir tentang co-insurance juga. Okay, cukai. Kena tahu di mana cukai tu siapa yang kutip, apa tujuan dia, apa aktanya, okay, apa hukuman kalau langgar dan juga pengiraan siap cukai tersebut. Okay. Nombor 1, nombor 2 ni potensi masuk kertas 2. 3 C, D, E ni kertas 1. Okay, kena ingat lagi sekali ya. Kalau cukai pendapatan, first kali lah mesti cari pendapatan boleh kena cukai. Itu tolak elang saja. Pendapatan bercukai yang boleh tadi tolak pula dengan pengecualian pendapasan dan tolak rebate. Okay. Dan jadual cukai kenderaan pun diberi kat exam kalau keluar lah. Tapi saya lebih berat pada cukai pendapatan individu. Topik yang akan masuk, confirm masuk. Okay, iaitu menghuraikan penyuaan yang berlaku. Dan juga melibatkan luas imej objek. Ini semua kena bagi perhatian lah. Bab 6. Nisbah dan graf geometri. 1, 2, kertas 1. 3, 4, kertas 2. Bab 7. Data terkumpul. Nombor 1, 2 ni masuk kertas 2 lah. Okay, iaitu sama ada melukis histogram, OGIF ataupun polygon. Saya lebih berat kepada lukis OGIF tahun ni. Okay, dah selesaikan masalah lah. Macam biasa. Bab 8, model otomatik, cukup sekadar awak tahu apakah dia 6 komponen tersebut. Cukup itu saja tahu. Okey, kalau menengah rendah, yang penting, graf fungsi. Tahulah angka jadual dan lukis graf. Tahu baca graf tersebut dan tahu bina garis lurus. Macam format lama soalan nombor 12, bahagian B. Okey, kemudian laju pencuitan. Bab form 2, bab 9 juga. Ini dia akan bergabung bersama dengan topik graf gerakan tingkatan 4. Bab 10, form 2. Kecunian garis lurus. Bergabung dengan tajuk graf gerakan tingkatan 3. Okey. Kemudian tajuk mat pengguna. Tersi tahu tak nak kira faedah simpanan. Okey, faedah mudah, faedah compound. Tahu kira pulangan faktor pelaburan ROI. Okey, tahu kira bayar asal bulanan, beli barang secara hutang, kredit. Okey, ni 3 topik penting lah. Okey, kemudian pelan dongakkan. Form 3 mesti tahu lukis. Dongak dia macam mana. Okey, hadapan sisi, pelan dia macam mana. Okey, ukuran sebenar ya. Okey, garis lurus bab 9 form 3 mesti tahu cara step untuk mencari persamaan garis lurus iaitu Y, M atau C. Kena tahu step. Okay, alright, settle tu. Dan last kali. Okay, last kali. Bahagian A ya. Bahagian A 10 soalan jawab semua tu lah. Saya bagi bahagian A. Okay, bahagian B ada 5 soalan jawab semua. Okay, bahagian C 2 soalan jawab 1 saja. Okay. So, topik manakah yang perlu diberikan perhatian lebih untuk tahun inilah? Okay, tengok topik dia. Okay. Ini adalah beberapa topik yang mana perlu diberikan perhatian lebih oleh anda semua khusus untuk kertas 2. Bab 1 form 4, bab 2, bab 3 form 4, bab 4 form 4, bab 5 form 4, bab 6 form 4, bab 7 form 4, bab 8 form 4, bab 9 form 4. Okey, pelan dongakkan form 3, metrik form 5,
Insurance form 5. Cukai form 5. Transformasi form 5. Trigonometry form 5 dan form 3. Sukatan serakan terkumpul form 5 bab 7. Garis lurus form 2. Graf fungsi form 2 dan mat pengguna form 3. 18 topik yang boleh diberikan bacaan lebih sedikit berpotensi masuk dalam kertas 2. Dan daripada 18 ni pula ada lagi beberapa topik yang sangat potensi masuk kertas 1. Kertas 2. Potensi diuji dalam kertas 2 SPM. Ada guru, ada pelajar tanya saya, Cikgu Azman, tak ada ke soalan sport? Okay. Jawapan saya mudah ya. Saya setiap tahun saya akan buat soalan sport saya sendiri. Okay. Cuma saya beritahu kat sini ialah ini hanyalah jangkaan saya sahaja. Okay. Betul salah tak tahulah. Kalau betul alhamdulillah. Okay. Kalau salah jangan marah. Okay. Sebab saya selalu kata ini hanyalah jangkaan saya sahaja. Okay. Kalau kena alhamdulillah, tak kena jangan marah. Okey, jangkaan saya. Bahagian A akan keluar soalan bentuk ini. Yang pertama ialah tak sama linear, lorik, kebat. Yang kedua kuadratik, kebat. Nombor 3 garis lurus, kebat. Nombor 4 nisbah graf, iaitu kita menulis nak menulis fungsi kuadratik. Fungsi trigonometri. Okey, bahagian ni. Iaitu melibatkan cari amplitude, cari keseimbangan, cari tempo, hati semua tahu. Okey, bahagian 4. Nombor 5, data tak terkumpul. Selebih kepada menghitung C sampai Y. Nombor 6, linear serentak, kebat. Nombor 7, bulatan, cari panjang sektor, luas kesan lorik, kebat. Nombor 8, logik. Nombor 9, insurans. Saya jangkakan lebih kepada topik pengiraan insurans pendapatan individu. Okey. Pendapatan individu. Insurans motor. Insurans ni lebih tumpu pada insurans motor. Iaitu pengiraan insurans komprehensif. Saya jangka soalan itu. Ataupun akan melibatkan co-insurans. Tapi saya lebih kepada insurans komprehensif. Kena mahir cara kiraan dia. Okey. Dan 10 metrik kebat. Jangkaan bahagian A. Bahagian B pula saya jangkakan sama macam format lama juga. Nombor 11. Macam format lama nombor 13. Penjelmaan tu. Sama format dia. 12. Graf fungsi. Sama macam format lama juga. Soalan nombor 12. Okey, soalan nombor 12. Lengkap jadual, lukis graf dan nilai. Garis lurus semua tu. 13, sukatan serakan data terkumpul. Macam soalan nombor 14, format lama, metrik. 14, pelan dongakkan. Macam soalan format lama, nombor 15. 16, keberangkatan bergabung. Macam format lama juga. Okey. Bahagian C pula, kamu akan diberi satu cerita panjang sejangka dan ada beberapa rajah. Okey. Yang pertama akan melibatkan teori graf, saya jangka. Iaitu akan melibatkan awak kena lukis graf pokok. B, graf gerakan. Melibatkan graf laju masa, jangkaan saya. C, mat pengguna cukai, iaitu mengira cukai yang dikenakan kepada individu. Okey, cukai pendapat individu. Okey, dan D, poligon, berkaitan dengan topik pengiraan isi padu pepejal ataupun luas pepejal gitu. Okey, ini jangkaan saya. So, sedikit tip lah untuk dikongsi bersama-sama. Yang pertama sekali adalah awak dah belajar 53 topik mat form 1 hingga form 5. Okay, dan semua topik tersebut boleh keluar kata 1 kata 2. Objektif. Okay, objektif. Jawapan adalah setara saja. Mungkin 12, mungkin 8, okay, mungkin situlah dia kena lari-lari sikit. Siapa tembak C semua contohnya,
Maksimum akan betul 12 sahaja. Minimum akan betul 8 sahaja. Okey, untuk kertas 2 pula, kertas 1 juga, tidak ada jawapan sama lebih dari 3 kali berturut-turut. Contoh kertas 1A, 2A, 3A, 4 takkan A. Okey, paling banyak ulang adalah 3 kali saja. Bahagian kertas 2 pula, setiap satu topik, satu bahagian saja. Tak diuji dalam banyak-banyak bahagian. Contoh, soalan nombor 10 katakan, topik metrik. Metrik je lah. Jadi metrik takkan diuji lagi dalam bahagian B dan bahagian C. Okey, dan tumpulah kepada subjek-subjek menengah atas lebih daripada biasa. Okey. Pastikan juga awak pandai urus masa. Okey, tak faham jangan pulun bagi masa lagi lebih-lebih. Tak faham tinggal dulu. Buat soalan-soalan yang berikut-ikutnya awak pandai tu. Okey, kumpul masa sebanyak mungkin untuk soalan-soalan kebat. Urus masa dengan baik supaya berlaku kes tidak cukup masa, tak berlaku. Okey, pastikan awak yakin sekurang-kurangnya betul 60 markah kalau target C sahaja. Okey, siapa target B, pastikan betul sekurang-kurangnya 70 markah. Kedua paper. Paper 1, 40 markah, 40 soalan. Paper 2, okey, 100 markah. Jumlah 140. Siapa target B, kena betul sekurang-kurangnya 70. Siapa target A minus, kena betul sekurang-kurangnya 90. Okay, untuk sebabnya grade SPM tak sama macam grade sekolah. Grade sekolah 40 baru E. Tapi SPM dah boleh pergi C. 50 C kat sekolah. Boleh pergi B kat SPM. 65 dekat sekolah. B plus. SPM boleh dapat A minus. Okay. So pastikan awak yakin dapat sekurang-kurangnya 90 markah bagi target dapat A minus. Ataupun markah awak ialah 65, 64 tu boleh dapat A dah SPM nanti. Okay, so banyakkan buat latihan, bertanya rakan dan guru, okay, minat kena ada, sasaran kena jelas, barulah kita semangat belajar matematik ni. Okay, so saya ucapkan selamat maju jaya kepada semua sekali. Okay, SPM akan bermula Mac tahun hadapan, okay, by hook or by crook. Okay, bulan Mac akan proceed SPM. Okay, so Mac maksudnya hari yang ketiga. Hari ketiga ni hari Isnin maksudnya. Kalau betul hari Isnin, awak ada masa Jumaat 1 Ahad untuk final lab punya latihan. Supaya mudah-mudahan hari Isnin tu semua berkeyakinan dapat jawab soalan dengan baik. Okay, so good luck daripada saya. Terima kasih banyak-banyak. Okay, so kepada semua kali yang hadir hari ni, terima kasih banyak-banyak beri perhatian pada hari ni. Okay, kita tahu apa? Yang baik tu ambil juga ilmu. Okay, simpan. Ambil tip-tip simpan. Okay, so daripada saya, selamat maju jaya. Mat itu kacang sahaja. Terima kasih daripada saya, Cikgu Azman Ruski.